Okay, kita tengok berapa ramai dah masuk. Sambil-sambil tu nak tengok dulu macam mana audionya. Audionya okey ke tak okey. Kita tengok okey. Oh, first first Sekejap cek audio dulu. Alright, audionya okey tak? Audionya okey ke tak okey? Alright, audionya okey. Semuanya sempurna seperti apa yang kita harapkan. Harap-harap malam ni tak ada masalah lah. Okey, baik. Siapa ni? Ramai ni. Syaiful Nizar. Waalaikumsalam. Mat Hamzan. Audio okey. Baik. Gerhana Bulan. Waalaikumsalam. Aikat. Siapa ni? Nik Salahuddin. Zulkarnain Shah. Waalaikumsalam. Muhammad Azam Abda. Hati Kering. Selcom Maxis DG. Semua dia pukul rata. Selcom Maxis DG. Semua dia pukul habis. Cak apa nama? Cak Angler, Madi CFC, Ayib Are, lama lajunya, Azmi Osman, tes suara 134567889. Waalaikumsalam Joinita. Siapa lagi? Khairul Rizal, audio okey, audience pun okey. InsyaAllah audio okey, semua okey kan? Zubairi Junus, Waalaikumsalam. Line clear, audio mantap. Terima kasih. 220 orang dah bersama kita pada malam ini. Keep sharing. Jangan lupa tekan butang share. Jangan lupa share live hari ni. Kalau tak share, tak adalah orang masuk kan. Dia biasalah. Kita tak nak lah yang tengok cuma 4-5 kerat. Biarlah kita nampak meriah sikit kan. Jadi keep sharing. Waalaikumsalam Rohani Ani, Nur Syahidah, Wan Kojek, Zaini Ahmad, Zulfitri Muhammad Saleh. Siapa lagi? Maling-malingkat. Siapa lagi ni? Sukardi, Siti Hajar, Atlantis. Lama. Okay, keep sharing. Jangan lupa share live hari ini untuk menarik lebih ramai orang bersama kita. Wan Kojek, rindu Sungai Petani. Saya pun rindu Kedah. Dah lama tak balik Kedah. Mirza Jamal, Waalaikumsalam. Siapa lagi? Eri Putra, Waalaikumsalam. Audio cantik Thank you. Keep sharing. Kita nak pacak 1K baru sedap sembang. Kalau setakat 2-3 orang tak syok nak sembang kan. Okay. Biar ramai-ramai komen, ramai-ramai bersama baru seronok kan. Waalaikumsalam. Bagi anda yang telah pun bersama pada malam ini, kita tepuk sekali. Okey, siapa lagi? Anwar Han, Zaini Mohzai, Cak Angler, hujan lebat di Kulim. Alamak, ya ke? Alamak, sini panas, sana hujan lebat Okay, keep sharing. Dah sampai 500 orang. Baik, sebelum kita mulakan live seperti biasa tuan-tuan, hari ni saya nak belanja satu dulu lah. Ada permintaan daripada bos saya sendiri. Bos. Sekarang ni bos pun dia dah mula pandai berkarya lah. Sejak musim-musim PKP ni, dia dah mula pandai berkarya, dah pandai mencari ilham. Jadi saya nak share satu lontaran emosi oleh bos di Berita Harian. Bos, ini bukan level-level basher ni. Ini bos. Nama dia Wanjai Jailani. Bos Wanjai kita. Dia PM saya pagi tadi. Saya pun tak sangka rupanya bos saya pun tengok live ni rupanya. Rupanya ramai bos-bos saya tengok rupanya. Mampu aku. Tak boleh MC lepas ni. Dia kata malam kau sihat, pagi kau MC, apa cerita? Nanya. Aduh. Okey, baik. Jadi kita layan dulu satu lontaran ilham, lontaran emosi oleh bos saya sendiri, Wanjai Jailani. Baik, kita dengar sekejap. Sementara kita tunggu lain-lain masuk kan. Yang lain-lain tu masih lagi belum bersama kita, tapi kita belanja dulu doa ataupun lebih tepat lagi lontaran emosi oleh bos saya, bos Wanjai Jailani. Seorang dulu dia pernah pimpin ketua unit khas. Dia lah antara orang yang banyak bagi ilham, banyak bagi idea-idea, banyak bagi sumbangan-sumbangan kreatif dan kritis untuk membongkarkan isu-isu negara. Tapi hari ini dia bongkarkan idea dia untuk menghasilkan satu lontaran ilham. Mana dia? Kita dengar dulu lontaran emosi oleh bos saya ni. Bos pun dah pandai buat lontaran emosi tu. Alright, kita dengar dulu lontaran emosi oleh Wanjai Jailani. Alright. Corona, pulanglah. Sudah cukup kamu jalan keliling dunia. Sudah ramai orang di dunia mengenalmu. Pulanglah. Jangan datang lagi. Kami tahu kamu mengajar kami hidup lebih bersih.
tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram, makan makanan yang sihat, beradab ketika batuk, rajin mandi, Tiba-tiba cuci hilang. tangan, menjaga wuduk. Yang paling penting, kamu mengajar kami duduk dengan keluarga. Ya, kami sedar kadang kami tak ada waktu untuk mereka di rumah. Kami selalu fokus untuk urusan dunia, padahal dunia yang lebih besar sering menunggu kami menyapanya di rumah. Corona, sudah banyak sangat pelajaran yang kami dapat darimu. Corona, pulanglah. Alamak, double lah. Alright, saya ulang balik. Sorry. Lupa nak tekan button mute. Again. Dengar balik. Sorry kawan-kawan. Dengar balik. Double suara pula. Corona, pulanglah. Sudah cukup kamu jalan keliling dunia. Sudah ramai orang di dunia mengenalmu. Pulanglah. Jangan datang lagi. Kami tahu kamu mengajar kami hidup lebih bersih, tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram, makan makanan yang sihat, beradab ketika batuk, rajin mandi, cuci tangan, menjaga wuduk. Yang paling penting, kamu mengajar kami duduk dengan keluarga. Ya, kami sedar kadang kami tak ada waktu untuk mereka di rumah. Kami selalu fokus untuk urusan dunia, padahal dunia yang lebih besar sering menunggu kami menyapanya di rumah. Corona, sudah banyak sangat pelajaran yang kami dapat darimu. Corona, pulanglah. Sebentar lagi bulan suci Ramadan. Kami sangat ingin menyambutnya dengan sukacita, gembira. Kami ingin berkumpul. Kami ingin memeluk keluarga kami, orang tua kami, suami kami, isteri dan anak-anak kami. Dan kami ingin berkumpul lagi di rumah Allah. Solat berjemaah dengan saudara kami, menunaikan umrah dan haji. Sungguh kami sangat rindu. Corona, terima kasih ya. Pelajaran ini akan kami ingat sampai mati. Kepada seluruh bangsaku, ayuh kita bersatu dengan penuh semangat. Ayuh bantu kepada doktor dan jururawat. Terima kasih atas ketulusan dan atas upaya yang penuh risiko dan pengorbanan. Kepada anggota keselamatan, relawan dan petugas barisan hadapan, pengamal media, terima kasih atas pengabdian. Akhirnya kepada Allah jualah kami memohon. Corona, pulanglah. Jangan datang lagi. Diamlah di rumahmu. Kau pasti penat selepas keliling dunia. Semoga Allah cepat memberikan kamu tiket pulang ke rumahmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, baik. Sorry. Tadi yang awal-awal tu dia ada silap. Saya lupa nak tekan butang mute. Baik, tapi tak apa. Itulah dia, nampak tak? Dalam keadaan ketika ini, orang-orang seperti seorang bos dekat berita harian pun dah pandai berkarya dah. Dia dah mula rasa macam dia nak bagi ilham, mungkin nak bagi sumbangan bahasa dan juga idea dia kepada masyarakat negara kita, orang negara kita, supaya mereka mengambil iktibar daripada apa yang sedang berlaku pada ketika ini. Kalau dapat kita lihat, sebenarnya saya juga bersetuju dengan sedikit lontaran daripada bos Wanjai ni, sebab dia mungkin satu pembersihan kot yang sedang dilakukan kot dalam negara, dalam dunia, insya-Allah. Baik, apa ni? Tadi ada yang komen, cikgu malam ni slow cikgu view. Slow lah kot. Orang dah mula nak prepare untuk nak bersahur kot. Puasa lambat lagi, baru lagi 2 hari. Tapi dah nak prepare untuk bersahur kot. Jadi kalau rasa slow, apa lagi? Janganlah lupa tekan butang share. Share lah korang. Aduh. Dia dah lately ni saya nampak saya perasan dia punya sharing agak semakin merosot, mungkin kerana dah mula tidak begitu terkesan kot dalam hati anda semua. Baik, tapi tak apa. Keep sharing walaupun tak sampai 1k kita start. Lantaklah. Okey. Tak ada sampai 1k pun kita start. Okey. Baik, tadi ada yang kata
kenapa muzik tadi tu terlampau kuat. Itu bukan salah saya. Memang itu video raw yang dihantar oleh Bos Wan Jai. Dia bersama dengan muzik sekali. Jadi kita nak kena appreciate lah hasil kerja dia. So kita pun tayangkan secara rawnya, tanpa edit, tanpa kita usik apa-apa pun. Baik, sebelum saya memulakan perkongsian data, tuan-tuan, saya nak buat sedikit penjelasan lah. Hari ini begitu ramai sekali yang PM saya, yang WhatsApp saya, mengeluh tentang baju tak sampai-sampai lagi. Ada yang kata jangan sampai orang viral, saya menipu mereka. Allahu Akbar. Ini satu tuduhan yang saya kira tak masuk, tak boleh diterima akal lah. Dia senang cakap macam ni lah, tuan-tuan. Kena faham, proses buat baju bukan macam buat kuih. Jadi sebenarnya baju ni ditempah secara pre-order. Walaupun pre-order, saya akan pastikan order tu masuk, terus hantar dan terus dibuat. Jadi sebenarnya baju-baju ni telah pun dibuat pada hari Sabtu dan Ahad. Tapi ada order yang masuk hari Ahad, ada yang order masuk hari Isnin. Tapi apa pun, majoriti, hampir semua baju telah pun dikirimkan, telah pun dipost semalam lagi. Petang semalam dia dah hantar, dia dah tunjukkan satu longgokan kertas-kertas post dan juga baju yang berbondong-bondong banyaknya, tuan-tuan. Cuma kena faham lah kan, baju ni bukan macam kita hantar SMS, bukan macam hantar WhatsApp. Sekali tekan terus sampai. Dia memerlukan proses. Cuma ada yang kata nak minta tracking number semua bagai. Saya bukan tak nak penuhi, cuma bagi masa dulu, bagi masa. Sebab semalam dia post, mustahil sampai, mungkin ada sampai hari ni atau mungkin sampai esok ataupun lusa. Jadi bagi masa, bagi peluang, bagi ruang kepada pihak pengepusan untuk menguruskan dia. Janganlah terus kata, cikgu nanti jangan sampai kami viral, cikgu ni tak amanah. Allahu Akbar. Baju tu baru sangat ditempah kan, semalam baru post. Saya dah bagi tahu Isnin baru post. Jadi kalau sampai 2-3 hari lagi, sabar. Bukan kita, jangan risau. Saya tak ada sampai ke tahap nak menganiaya amanah orang yang diberi. Ramai yang dah terima emas kan. Jadi buktinya penghantaran memang dijalankan. Cuma sabar lebih sikit. Ada yang kata, cikgu, ramai follower cikgu sekarang ni, jangan sampai kami ramai-ramai nanti Kang viral cikgu ni. Tak betul. Allahu Akbar. Dah ada macam tu pula. Allahu Akbar. Tapi tak apa pun, apa-apa pun kita bagi tepukan. Bagi tepukan kerana prihatinnya insan-insan begini yang mungkin memperjuangkan hak rakan-rakan yang lain. Bagus. Tak ada masalah pun. Cuma janganlah sampai nak viral semua bagai. Relax. PKP pun sampai lebih kurang sebulan lebih berjalan. Baju lambat 2-3 hari tu sabarlah. Tak lambat pun, semalam dah post. Okay, right. Baik. Aduh. Ustaz-ustaz pun kena kan. Ustaz-ustaz pun kena. Ni sampai nak viral ni. Saya tanya kepada Kilang tu, saya beritahu kat Kilang tu, tolonglah usahakan dengan segera. Sampai Kilang pun kata, Allah cikgu, kami tak pernah lagi terima keadaan macam ni sampai orang kata nak viral ni. Baru sehari. Kira nak viral sekarang ni. Okey, baik. Tak apalah. Kita sambung topik hari ni. Lupakanlah bab viral tu. Kalau saya boleh buat satu tanggapan, mungkin ada yang positif, ada yang negatif dalam mereka yang bersama saya. Yang positif, terima kasih dan tepukan buat anda. Bagi mereka yang negatif tu, tolonglah bersabar. Okey. Saya sendiri pun saya order barang dekat Shopee pun, ada barang saya lebih kurang 4-5 barang lagi yang belum sampai. Okey, sabar lebih sikit. Baik. Okey. Nak pakai raya pun raya lambat lagi. Right, baik. Kita sambung dengan topik hari ni, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Hari ni pendek je data dia, tapi sebenarnya hari ni kalau sesiapa yang menonton sidang media oleh Datuk Nur Hisham Abdullah, iaitu Ketua Pengarah Kesihatan, anda dapat melihat betapa beliau dalam mood yang sangat-sangat gembira. Yelah, hari ni kan hari jadi dia. So, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Datuk Hisham. Happy birthday to you. Dia nampak happy hari ni. Walaupun data taklah menggembirakan sangat, ataupun walaupun fakta taklah begitu menggembirakan sangat, tapi dia happy sebab hari ni birthday dia. Lepas tu wartawan siap wish happy birthday, dan dia pula memulakan dengan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang mengucapkan selamat hari lahir bagi dia. Cuma
Cuma dengan mood gembira tu, hari ni tuan-tuan, dia punya ulasan satu soalan dia bagi panjang gila. Hari ni sidang media ada 45 minit. Saya nak transcribe satu-satu, jenuh tuan-tuan. Sampaikan video editor kata, Azrul cepatlah sikit, lambat sangat kau buat ni, sebab terlampau panjang dia punya cerita. Tapi tak apalah. Sebenarnya point dia tak banyak pun, tapi dia punya ulasan dengan muka yang ceria hari ni. Usia dia 57 tahun tuan-tuan. 57 tahun. Nampak macam orang yang memang muda lagi kan, dengan gaya dia. Muka ada mix China kan. Okey, baik. Alright. Muzik tak ada ke cikgu hari jadi? Tak ada. Baik. Okey, sambung tuan-tuan. Tuan-tuan. Okey, kita pergi pada data dulu, baru pergi pada topik. Ramai yang kata, cikgu, data tu pendek sikit cikgu. No, tak boleh. Saya tak setuju. Sebab data ialah benda penting yang patut diulas. Kerana dalam data ni ada pelbagai intipati lain di sebalik data. Right? Baik. Tuan-tuan, 21st April 2020, selain daripada hari jadi Atuk Isham, hari ni tuan-tuan 54 kes pulih. Hari ni tuan-tuan dia belaga. Walaupun sebenarnya hari ni dia jadi macam dia kembali kepada norma biasa, iaitu keadaan biasa dalam PKP, iaitu kes baru lebih tinggi daripada kes yang pulih. Tapi tak banyak, dia belaga. Dia macam clash. 54 kes yang pulih pada hari ini menjadikan total 3,349 kes yang pulih sepenuhnya. Okey. Menjadikan angka ataupun peratusan pemulihan juga meningkat 1% kepada 61.1% pada hari ini tuan-tuan. Bermaksudnya kita terus mendaki. Ada orang tengah hantar saya WhatsApp ni. Saya pun pelik. Ada orang WhatsApp saya, Rol, tak ada live ke malam ni? Kenapa? Dia orang tak perasan ke? Ataupun kalau buka saya punya wall tak nampak ke? Saya pun pelik sebab lately memang ramai orang yang PM saya kata live tak nampak, tak ada notification, puas scroll dalam saya punya wall pun tak nampak walaupun dah refresh. Saya tak faham kenapa. Facebook nak boycott saya ke apa? Tapi memang betul. Dia orang dah kata dia orang dah refresh, dia orang dah buat macam-macam tapi tak nampak juga. Saya pun tak faham. Ni ada lagi seorang dua hantar saya WhatsApp ni. Saya nampak depan saya phone saya ni. Dia teng. Baik. Tapi tak apalah. Mungkin korang ramai yang tak share kot. Yang tak share kot. So tolonglah share bagi orang lain yang mungkin tak nampak, mungkin jumpa di page-page lain. Okey. Sebelum ni dia punya view tinggi kerana korang share di page-page lain tau. So ramai orang yang tak perasan, dia orang nampak dekat page lain ataupun grup lain. So keep sharing. Baik, tak apa. Kesian ada orang mana yang tak nampak ni. Hari ni nampak slow, baru 1.2K. Tak apa, it's okay. Baik, tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan 57 kes baru dilaporkan. 57, lebih 3 je daripada yang positif yang pulih. So satu angka yang baik sebenarnya. Kita masih dalam landasan yang baik. 57 kes yang baru dilaporkan menjadikan total 54. Allahu Akbar. Tengah-tengah duk buat live ada lagi yang PM saya. Cikgu minta tracking number. Aduh, malas nak baca phone dah lepas ni sebab duk nampak tracking number ni. Baik. Okey, 5482 kes keseluruhan. 5482, dan apabila 5482 kes keseluruhan ni menolak kepada kes yang pulih, menjadikan kes yang aktif tak berubah. Memang magic gila hari ni. Memang magic gila. Sebab apa? Kes yang aktif tak berubah, iaitu 2041, sama dengan semalam. Kerana walaupun kes positif bertambah 3 orang dan kes negatif kurang daripada 3 orang tu, tapi kematian pun 3 orang. Dia main angka yang memang angka cantik. Maksudnya yang positif lebih 3 daripada yang pulih, yang meninggal pun 3 orang. Bermaksud secara tak langsungnya mengekalkan angka yang sama kepada kadar kebolehjangkitan dalam negara kita, iaitu 2041 tuan-tuan. Ataupun kalau kita convert kepada percentage, lebih kurang 38.9% lagi masih lagi belum dapat dirawat ataupun belum pulih sepenuhnya daripada COVID-19. 38.9% sahaja. Okey, tak apa, sambung. Baik tuan-tuan, 43 sedang dirawat di ICU, 27 memerlukan bantuan pernafasan dan 3 kes kematian yang terbaru dilaporkan pada hari ini. Tidak ada apa-apa yang menarik sangat pada kes yang meninggal. Cuma kita go through sikit je. Kes yang pertama, kes melibatkan kes 2050. Seorang wanita berusia 72 tahun, ada kencing manis, darah tinggi,
Dia ni juga ibu kepada kes 2053. Dia ni anak beranak lah kena. Serentak dapat dikesan ni. Serentak dapat dikesan. Anak beranak kena. Baik. Beliau dirawat di hospital Sungai Buloh dan meninggal dunia pada 20 April 2020. Jam 1.47 tengah hari. Baik. Kes 4090. Iaitu lelaki 69 tahun, kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Dirawat di Hospital Umum Sarawak. Ini tak ada apa-apa kontak ni. Tak ada apa-apa. Dia inilah antaranya yang disebut sebagai kes dalam komuniti ni. Baik. Dan kes yang ketiga, kes 5332. Bila angka 5 depan, kita patut go through dengan angka ni. Kerana bila angka 5 di depan, so dia mungkin menunjukkan satu keadaan yang kita boleh kaji apa yang berlaku. Baik tuan-tuan. Kes 5332, lelaki berusia 92 tahun. Yalah dah tua lah ni. Ya, okey, dah tua. Ada komplit, ada kencing manis, darah tinggi, demensia. Beliau mempunyai sejarah kontak pula tu. Dia memang ada kontak dengan kes positif COVID-19. Dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 8 April. Okey, 8 April. Jom kita pergi ke bawah sikit tengok 8 April. 8 April tu, 8 April kes ke berapa? Pada 8 April, kes yang didaftarkan ialah kes 4119. Okey. Pada 8 April, kes yang didaftarkan ialah kes 4119. Tapi yang yang meninggal hari ini ialah kes yang ke 5332. Baik. Bermaksud dia masuk ke hospital pada 8 April. Ketika dia masuk ke hospital, dia bukan pesakit COVID-19. Nampak tak? Ini antara kes yang sebenarnya tak ada, sebenarnya dah bukan lagi benda yang mengejutkan. Kita dah banyak disajikan dengan pelbagai angka-angka begini. Masuk ward bukan sebab COVID-19, masuk ward kerana penyakit lain, sebab dia ni ada kencing manis, darah tinggi, demensia dan juga orang tua lah. Umur dia 92 tahun. Tapi dia masuk ward 8 April, dia meninggal pada 21 April. Bilakah dia dikesan positif tuan-tuan? Dia masuk 8 April 8 April dia belum lagi positif. Dia mungkin baru dibuat saringan pertama time tu tuan-tuan. Tapi bilakah dia dikesan positif? Baik, kita go through lagi. Kes 5332 bila? 5332 bila? 5332 bila? 5332 ialah kes 18 April 2020. Dia masuk ward 8 April, 18 April selepas 10 hari tuan-tuan baru dikesan dia positif COVID-19. Mungkin sampel pertama dia negatif ataupun, tapi kalau sampel pertama negatif selepas 13 hari baru dibuat sampel kedua. Tapi mungkin selepas sampel pertama dia negatif, sampel kedua diambil lebih awal dan selepas 10 hari tuan-tuan daripada hari dia masuk ward baru dikesan dia ini positif. Dan selepas 10 hari 8 April masuk ward, 18 April baru kesan dia tu positif dan dia meninggal pada hari ini 21 April. 18 April dia positif, selepas 3 hari ataupun 4 hari baru dia meninggal dunia. Dan dia ni tidak ada kontak. Dia mempunyai maaf. Dia mempunyai ini menarik. Dia mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes ke-4711. Bermaksud ketika dia dimasukkan ke ward pada 8 April, dia memang under PUI ataupun person under investigation kerana dia ada kontak. Jadi confirm 8 April tu dah ambil sampel dia, tapi dia belum lagi positif ataupun sampel telah pun diambil sebelum itu, tapi dia diletakkan sebagai pesakit di kuarantin sebagai PUI, bukan pesakit COVID-19. Tapi selepas 10 hari dalam ward baru dia dikesan positif. Dia masuk ward 8 April di Hospital Kuala Lumpur, tapi pada 18 April baru dikesan positif. Agak lambat. Sampai 10 hari baru dapat result. Sama ada peringkat awal dia dikesan, dia mungkin peringkat awal masa dia sebelum masuk ward lagi, dia telah pun diambil sampelnya. Lepas tu selepas 13 hari dia ambil sampel lagi dan kali ni baru dia positif. So dia kontak rapat dengan kes yang ke-4711. Dia ni bagi saya PUI yang mungkin lambat dikesan dia punya result COVID-19 dia. 10 hari tuan-tuan, 10 hari lambat juga ni. 8 April masuk ward, 18 bulan baru dapat result. Okey, lambat juga. Baik tuan-tuan. Sambung tuan-tuan. So tidak ada apa-apa lagi yang menarik dalam kes-kes lain. Cuma satu ni lah 5332 ni. Satu kes yang saya agak tertarik dengan angkanya.
Kerana kalau kita kaji balik, memang ada benda yang agak bukan apa, benda yang agak mengelirukan dalam figure ni. Tapi tak apalah. Al-Fatihah buat mereka semualah. Baik tuan-tuan. Oh, hari ni slow. Ramai yang PM saya ni. Ramai saya nampak WhatsApp naik ni. Sebab ramai yang WhatsApp, Rul, tak dapat pun kau punya live ni. Mana live ni kau ni? Alamak. Tak apalah. Kalau korang yang tengah-tengah live ni, mungkin boleh share kot link ni kepada grup Telegram. Kalau ada siapa yang boleh bantu saya, klik sekejap link WhatsApp, link live ni. Tolong bagi pada grup Telegram supaya diorang dapat tengok. Mungkin ramai yang tak perasan. Baik, sambung tuan-tuan. Baik tuan-tuan, rumusan sidang media Ketua Pengarah Kesihatan pada 21 April. Rumusan sidang media Ketua Pengarah Kesihatan pada 21 April 2020 tuan-tuan. Baik. Hari ini tuan-tuan, cerita dia banyak berkisar pasal warga asing. Warga asing dan juga kes dari luar negara. Luar negara. Maksudnya kes yang balik, kes kluster import ataupun yang mereka yang balik daripada luar negara yang dikesan positif dan ditempatkan dalam rawatan COVID-19. Mujurlah tuan-tuan, mujurlah. Saya tabik hormat, saya bagi alamak, salah tekan. Ada gelak pula. Bengong Azrul. Saya bagi tepukan lah. Saya bagi tepukanlah kepada KKM kerana tindakan pantas mereka. Walaupun taklah pantas sangat sebenarnya. Sebab 3 April baru mereka laksanakan kuarantin wajib. Tapi tetap pantas berbanding negara-negara lain. Kerana kuarantin wajib ni telah menyebabkan kita dapat mengesan 95. Bukan seorang dua. Ramai tuan-tuan. 95 kes positif daripada mereka yang balik dari luar negara. Ramai. 3 April sampai 21 April, lebih kurang 18 hari, lebih kurang hampir 2 minggu lah saya cakap. 2 minggu lebih, hampir 3 minggu. 2 minggu lebih, kita mengesan 95 orang yang positif daripada kluster overseas yang balik dari luar negara. Kalaulah tidak dibuat kuarantin wajib tuan-tuan, kalaulah mereka ni dibenarkan balik ke rumah dan kuarantin di rumah sendiri, tuan-tuan rasa apa jadi? Dengan anak bini sangkut, dengan jiran-jiran mungkin sangkut, dengan tokek kedai sangkut, dengan orang dalam bas sangkut, semua boleh sangkut. Jadi tindakan tepat yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan dengan melaksanakan kuarantin wajib. Ini tabik spring bagi KKM. 95 orang tadi disebut boleh menjangkiti kepada lebih kurang 1,000 orang kalau tidak dikawal dengan baik. Nasib baik. 95 ni dia macam benih. Dia boleh membaja dan boleh menyuburkan kes-kes baru. Bagus. I salute you KKM. Baik tuan-tuan. 108 ini kerana 180 negara tuan-tuan. Ini sekarang ni bukan lagi melibatkan hanya sekadar sikit-sikit negara. 180 negara telah pun terkesan dengan COVID-19. Jadi siapa sahaja yang balik dari luar negara memang berisiko tinggi. Terutama dari negara-negara yang high risk macam US, macam China, macam apa nama Italy, kan? Baik, sambung. Baik. Daripada semua yang balik tuan-tuan, 12,160 telah pun dikuarantin wajib. 12,000 tuan-tuan. Kita ambil kira lah, daripada 3 April sampai ke 21 April, bermaksud lebih kurang dalam 18 hari. Kalau kita ambil kira dengan 12,000, lebih kurang 800 orang satu hari. Lebih kurang 800 orang sehari kalau kita ambil kira kuarantin wajib lah. Itu pun sejak 18 April sudah ada yang dibenarkan balik. Yang dibenarkan balik ataupun telah bebas daripada kuarantinnya. Tuan-tuan, sebut pasal kuarantin tuan-tuan. Saya sebenarnya boleh tak kalau saya nak potong sekejap data ni. Tu saya cakap, data ni sebenarnya hanya satu panduan. Jangan marah kalau saya merewang. Bukan merewang yang ada fakta ataupun ada cerita dia. Baik tuan-tuan, saya berhenti kejap bab data ni ataupun bab rumusan ni tuan. Bila sembang bab kuarantin tuan-tuan, tadi saya terima panggilan telefon daripada seorang insan prihatin lah. Kadang-kadang tuan, saya pun nak kata macam mana. Saya nak kata saya ni wakil rakyat bukan, tapi saya nampak lately mungkin mereka sedar tindakan saya melakukan live hari-hari pasal COVID-19 ni ada impact kot, ataupun mungkin sampai kot kepada mereka yang di atas. Sebab mungkin yang melihat ni
boleh mengguna pakai soalan-soalan ataupun isu-isu yang saya bangkitkan, yang korang bangkitkan dalam sidang media sebagainya. Macam hari ini ternampak beberapa keputusan yang kita bincang sebelum ni dah dibawa ke dalam sidang media, dan juga ada dia punya intipati, ada juga dia punya jalan macam pelajar IPT sebagainya kan. Jadi tuan-tuan, ada juga yang bertanya tentang kaedah ekonomi sebagainya, kaedah penghantar semalam pasal typhoid sebagainya kan. Jadi dia ni call saya, dia mengadu lah, dia kata, cikgu macam ni cikgu, saya minta cikgu tolong bawa dalam live cikgu. Saya kata untuk apa saya dah call JKM, saya dah call talian kasih kasih ke? Talian kasih apa ke? Saya dah call macam-macam. Saya nak buat aduan pada dia orang ni untuk tolong bantu beberapa orang di tempat kuarantin. Saya sebenarnya tak berani tau. Saya sebenarnya tak berani nak bawa isu ni. Sebab once saya bawa isu ni, saya mungkin akan dilihat sebagai orang yang membantu ataupun orang yang support demanding people. Okey. Tapi bila saya dengar cerita dia, saya nak kita sama-sama berfikirlah. Okey, dia macam ni Dia kata ada beberapa orang, terutamanya kawan baik dia. Kawan baik dia ni dah keluar daripada ward, dah pulih daripada COVID-19, tapi diminta kuarantin 14 hari di pusat kuarantin. Mula-mula masuk ke pusat kuarantin dia okey sebab tempat tu okey, bilik okey, semua okey. Jadi dia rasa tak ada masalah, dia selesa lah, dia okey. Tapi kehidupan mereka di pusat kuarantin yang agak kurang sesuai, antaranya dia kaitkan pasal bilik yang tidak disenggara dengan baik. Maksudnya tidak ada orang yang kemas bilik. Okeylah, dia orang kata dia orang boleh kemas sendiri, tapi masalahnya penyapu pun tak ada, mop pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia orang tak tahu cara macam mana nak kemas bilik dia orang. Sampaikan dia kata dia terpaksa pakai kain dia sendiri untuk nak lap daki pula segala habuk-habuk yang ada dan sebagainya. Okey, tak apalah, itu bukan isu dia. Cuma sekarang dia orang ni pun dia dah mula macam bila dah stres hari-hari duduk dalam kuarantin. Dia minta nak tolong belikan roti pun tak ada orang yang belikan. Dia minta tolong untuk nak bawakan penyapu pun tak ada orang yang bawa kan. Jadi dan dia orang ni tak boleh keluar. Bilik dia orang ni dikunci. Dia orang memang tak boleh keluar. Jadi dia kata simpati pada dia orang ni. Bila dia ni dah mula rasa pening kepala. Jadi dia minta ubat Panadol. Panadol pun tak dapat sampai hari ni. Sejak dia masuk kuarantin sampai hari ni Panadol pun tak dapat walaupun dia minta benda tu. Jadi dia tak tahu kat mana lagi dia nak mengadu. Dia kata tolonglah bagi tahu pada Cikgu Azrul. Saya kata apa saya nak buat? Saya pun tak ada daya upaya. Saya kata macam ni lah, kalau saya bangkitkan isu ni, ini akan menjadi satu pertikaian. Orang akan kata Cikgu Azrul ni seperti support ataupun support demanding people ataupun orang-orang dah sebut dah, orang-orang kayangan. Baik. Tapi kita ajak diri kita lah untuk duduk untuk letakkan diri kita di tempat mereka ataupun dalam kasut mereka lah, senang cakap. Mungkin juga ada realiti dia, mungkin juga ada benarnya apa yang dia nak luahkan. Kalau tidak kenapa dia nak luahkan? Jadi mungkin juga ada benarnya. Maksudnya kalau kita sendiri pun di tempat mereka dalam keadaan yang terkurung dalam bilik yang sempit, kita tak ada akses untuk keluar, hanya tengok tingkap dan lampu dan dinding yang sama, dan kita mengharapkan kita nak buat aktiviti, kita nak kemas bilik pun tak boleh. Jadi kita mungkin akan rasa stres. Jadi kita, ya betul, Mas Roha, petugas ada, memang ada betul. Dia kata memang dah minta kepada petugas tu untuk nak bantu mereka, tapi tak ada bantuan. Tak ada bantuan sampai. Cuma jangan salah faham, saya bukan support dia orang tau. Cuma kita nak kalau betul berlaku begini, dia orang ni bukan demand. Dia ni bukan kategori demand, tapi ini kategori yang perlukan kemudahan asas yang minimum. Dia orang nak penyapu, dia orang nak Panadol, tak dapat. Kalau kita lah yang diuji sebegitu, saya rasa saya pun tak tahan. Kalau saya diminta duduk dalam bilik sempit, bilik kecil, saya seorang diri, tak ada akses lain kecuali telefon bimbit saya,
dan juga saya tak dapat nak minta roti pun tak dapat. Kalau betul statement dia, nak minta belikan roti pun tak ada, nak minta belikan Panadol pun tak ada, saya rasa sewajarnya tindakan ataupun perhatian diberikan. Ini untuk mereka yang macam ni. Jangan nak bandingkan demand yang minta hotel 5 star tu lain, itu lain. Ini dia nak yang basic thing. Kalau betul, okeylah. Kalau kita di tempat mereka lah, janganlah kita nak terus menghentam. Jangan terus menghentam. Kita tak tahu tau. Kita tak tahu kita ni apa keadaan mereka. Betul tak? Siapa yang kat sini merasai pengalaman tu? Mereka dah rasa. Jadi kita kena faham kalau kita di tempat mereka. Put yourself in their shoes. Alright? Baik, dah habis. Okay, saya cuma lega sikit lah nak sampaikan. Walaupun mungkin ramai yang marah saya, mungkin dah nampak ramai yang marah saya. Kata jangan support dia orang. Tak. Kalau dia orang demand berlebih-lebihan, minta hotel 5 star, saya marah lah. Ini dia minta Panadol, dia minta penyapu nak bersihkan bilik dia. Tak salah kot. Okay? Tak salah kot. Baik. Alright. Tengok daripada sudut yang positif. Mungkin mereka ni perlukan benda yang asas. Okay. Clear? Baik tuan-tuan. Habis. Saya terpaksa potong sebab saya terfikir bab tu. Nak sampaikan. Alah, janganlah kita asyik nak kata kita je betul. Dia orang ni demand lah apa semua, janganlah. Dia orang put yourself in their shoes. Dah, habis tu je. Okay? Alright. Sambung tuan-tuan, sambung. Tuan-tuan, kerana kes-kes yang positif 95 orang daripada overseas ni lah antara penyumbang kepada peningkatan kes-kes negeri. Nampak tak? Sebenarnya, kena faham, kes-kes negeri juga mengambil kira kes-kes yang balik dari overseas. Contohnya, katalah dia ni balik dari Singapura. Contoh. Balik dari Singapura dan dia ditempatkan di pusat kuarantin di Johor atau di Melaka atau di Negeri Sembilan ataupun di mana-mana lah. Dan apabila dia tu positif saja, kes dia akan dimasukkan dalam rekod data negeri itu. Mujurlah Kedah menyekat sempadan dia. Kalau tidak, kalau ada orang Thailand masuk positif, rekod Kedah akan tercalar. Nampak tak? Tapi sekarang ni dia telah mencalarkan. Mereka ni telah mencalarkan rekod negeri-negeri seperti mana? Seperti Melaka dengan 37 kes. Melaka 37 kes daripada kluster import. Tapi mereka ni dah pun dirawat. Tak apalah. Cuma mereka ni menyumbang kepada peningkatan kes Melaka, tuan-tuan. Lepas tu, tuan-tuan, 32 kes di Kuala Lumpur dan Putrajaya, 3 kes di Sarawak dan 3 kes di Johor serta 2 kes di Selangor. Jadi mereka ni menyumbang kepada kes-kes baharu dalam negeri itu. Nampak tak? Jadi orang negeri tu pun marah lah. Dia orang dah jaga. Orang daripada overseas bawa masuk pula. Baik. Okey, baik. Sambung tuan. Okey. Lain pasal Sari saya tak sentuh. Ramai dah faham. Tuan-tuan. Nampak tak? Saya bukan bercakap atas dasar suka-suka. Saya bukan bercakap atas dasar suka-suka nak buat. Sekejap. Saya petik ni lah sebab ada orang yang minta tolong ni. Cikgu baca komen saya ni. Okey, saya angkatlah komen dia. Cikgu baca komen saya. Situasi Ikhwan Imran. Situasi mereka sama seperti anak saya di hostel U yang sebesar untuk 2 orang saja. Berkurung dalam bilik dan dah 3 minggu lebih. Tak ke mana-mana dan tak komplain apa-apa. Yelah, betul lah tu. Alright. Okey, tak apalah. Sebab dia merayu cikgu tolong baca komen saya. Saya pun baca lah. Kesian dia. Baik. Okey, baik. Okey, tuan-tuan. Saya bukan suka-suka sebut pasal pelajar tahfiz ni, tuan-tuan. Saya dah sebut 2-3 hari lepas. Saya kata nampak tak dia punya trend dia. Dia punya trend dia. Saling tak tumpah macam kes jemaah tabligh. Saling tak tumpah walaupun dia lebih kecil. Sebab mereka ni tak ramai seperti jemaah tabligh yang sampai 16,000 orang. Tapi tuan-tuan perasan tak peningkatan angka? Bukan peningkatan pada angka yang positif, tapi peningkatan angka yang perlu dicari. Nampak tak? Semalam saya sebut, saya kata apa? Angka ni, jumlah pelajar tahfiz yang dikesan dalam negara kita meningkat hari demi hari. Ini bukan yang dikesan positif. Jumlah overall pelajar tahfiz dalam Malaysia, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, semalam saya sebut ataupun disebut oleh Ketua Pengarah Kesihatan 11,360 pelajar. 11,360 pelajar tahfiz seluruh negara dari alah, dah hilang lah. Dari 200 tahfiz
Dari 200 madrasah. Dari 201 madrasah, ada 11,360 pelajar tahfiz seluruh negara. Hari ini tuan-tuan, hari ini dia meningkat kepada 13,223. Bukan peningkatan yang sikit tuan-tuan. Peningkatan hampir 2,000. Peningkatan hampir 2,000. Semalam disebut 11,360. Hari ini dia jadi 13,223. Ini bermaksud angka yang direkodkan yang kementerian kena cari meningkat hari demi hari. Sama macam kes himpunan jemaah tabligh di Seri Petaling. Mula-mula 14,000, meningkat pada 16,000, meningkat sampai sekarang tuan-tuan. Sampai sekarang kluster Seri Petaling telah pun diambil sampel sebanyak 27,522. Ini termasuk dengan kontak rapat, iaitu mereka yang di rumah. So tuan-tuan, korang akan nampak juga trend yang sama berlaku tuan-tuan. Trend yang sama, iaitu pelajar tahfiz ni akan dapat korang tengok perubahan angka ribu-ribu ni akan berlaku lagi. Ini membimbangkan. Membimbangkan kerana apabila mereka mula mengesan dengan lebih luas, ingat tak lagi, saya dah sebut banyak kali, hari-hari saya sebut, situasi yang paling getir dialami oleh negara kita pada fasa pertama apabila kes yang begitu tinggi dicatatkan oleh jemaah Seri Petaling. Bukan salah mereka, tapi nak bagi tahu yang pada fasa pertama itulah dia penyumbang utama kepada kes-kes paling tinggi. Tapi sekarang ni kita dapat melihat kemungkinan penyumbang utama akan datang pula daripada pelajar-pelajar ma'had tahfiz. Kita minta simpang supaya kita dijauhkan. Mereka ni dijauhkan. Mereka ni adalah anak-anak syurga. Dijauhkan daripada benda ni tuan-tuan. Dan sekarang tuan-tuan, sekarang ni daripada semua 13,000 ni baru 4,618 pelajar sahaja yang diambil sampelnya. Dan daripada 4,618 pelajar ni 298 daripada mereka positif tuan-tuan. 298. Ada tak peningkatan dia? Semalam tahfiz 280. Semalam 280 tuan-tuan. Hari ni Ketua Pengarah tak sebut ni. Ketua Pengarah tak tarik angka positif ni. Dia cuma sebut je. So pandai-pandailah kita cari sendiri. Semalam dia sebut 280 positif. Hari ni tuan-tuan, 298. Bertambah 18 orang. Daripada hanya 4,600 lebih tau. Dah bertambah 18 orang. Menjadikan 298. Atau secara peratusannya, 6.5% pelajar tahfiz yang diambil saringannya ataupun diambil sampelnya dikesan positif. Baik. Dia taklah setinggi macam jemaah Seri Petaling. Tapi Seri Petaling juga sebenarnya hanya 8% tuan. Hanya 8% daripada keseluruhan yang diambil. Jemaah ataupun pelajar tahfiz 6.5%. Dah ada trend seumpama begitu. Nampak tak? Baik. Okey. Sambung tuan-tuan. Sambung. Kita minta diorang ni dijauhkanlah daripada malapetaka ni. Daripada ujian yang hebat ni tuan-tuan. Walaupun sebenarnya tadi ada orang share saya video budak tahfiz ni, dia dibawa dengan ambulan. Apabila dia dapati positif, dia tenang je. Tak menangis pun, dia tenang je. Dia boleh relax, naik van, naik ambulan, tenang, tak ada nampak macam dia tu stres ataupun dia takut sebagainya. Itulah dia kehebatan orang-orang yang beribadah ni kan. Kita ni apa sangat yang ada kan. Nak cakap pun tak kena kan. Baik, sambung tuan-tuan, sambung. Baik, tabligh tuan-tuan, tadi saya dah sebut 27522 sampel diambil dan 1963 positif. Ada tak penambahan? Semalam jemaah tabligh 1951 tuan-tuan. Hari ini 1963. Menaik tuan-tuan. Tapi tadi KP tak sebut pun. Tak apa, saya sebutlah. Sebenarnya semalam jemaah Seri Petaling 1951. Hari ini tuan-tuan meningkat kepada 1963. Naik 12 orang. Tak banyaklah. Okeylah. Naik 12 orang. Tak banyaklah. Lebih banyak lagi kes di ma'had tahfiz, nampak tak? Sekarang ni penyumbang kepada angka baru ialah pelajar tahfiz di madrasah. Aduh. Alright, baik. Tapi insya-Allah antibody diorang kuat. Zikir.
Zikir. Baik. Baik, sambung tuan-tuan, sambung. Dalam kawasan PKPD tidak banyak kes yang berlaku. Maksudnya kawasan Bandar Baru Ibrahim Majid, kawasan Sungai Lui, kawasan mana lagi? Kawasan Masjid India, kawasan Selangor Mansion, Melayan Mansion, tak banyak kes yang berlaku. Dan juga kawasan Kampung Baru bukan PKPD, kawasan Selayang, tak banyak kes baru tuan-tuan. Okey. Apa nama macam dekat mana? Dekat mana tadi? Dekat Bandar Baru Ibrahim Majid kosong, no new case. Sungai Lui kosong. Nara City 1 kosong. Melayan Mansion 4 kes baru. 4 saja kosong. Masih lagi tak ada kes baru. Selangor Mansion 1 kes baru saja, menjadikan dia 85 kes keseluruhan. Masjid India kosong, no new case. Lepas tu Pusat Bandar Utara iaitu di Selayang juga kosong. PKPD baru ni kosong. So baguslah. 10 lokaliti di kawasan Selayang ni no new case. Baguslah. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Sebab kita tak nak sebenarnya tak nak ke? Kita tak nak ke? Kita nak. Kita tak nak lah. Tak nak ada kes baru dalam kawasan ini sebab ini menunjukkan kementerian dapat sekat lebih awal. Tapi kita harapkan kes baru kalau ada pun biarlah datang daripada kluster. Jangan datang daripada orang luar kan? Aduh. Baik, sambung. Baik. Madrasah. Ni saya first time dengar nama ni. Ke dah pernah dengar sebelum ni? Pernah dengar sebelum ni? Madrasah Sungai Salan di Pahang. Di mana tadi? Jerantut ke? Madrasah Sungai Salan. Ada 8 kes baru. Total 75 kes. PUI Italy tambah 5 kes, menjadikan 59 kes. Kluster Himpunan Keagamaan di Gereja di Kuching tambah 4 kes. Kluster Petugas Kesihatan Kuching tambah 2 kes. Kluster Pusat Perubatan Kuala Lumpur tambah 1 kes. Madrasah Air Merbau Melaka tambah 1 kes. Dan tiada kes baru dalam lain-lain kluster. Ini semua anda tahu, semua dah dengar tadi sidang media oleh Datuk Ketua Pengarah. Cuma saya just baca balik lah. Baik tuan, bila wartawan tanya, okey, apakah yang membuatkan kes? Soalan ni soalan trik tau, soalan perangkap ni sebenarnya. Bila media, saya dah dapat baca dah. Soalan media ni soalan perangkap gila ni. Tapi Datuk Isham pandai, dia tak jawab dengan direct. Dia tak bagi jawapan yang kedua tu. Saya ulang balik soalan dia. Datuk, adakah kejayaan menurunkan kes baru dalam Malaysia ni disebabkan kejayaan dalam PKP 1 dan 2 atau kerana kita tidak membuat ujian saringan yang cukup? Kita tak betul-betul turun padang untuk ambil ujian. Itu soalan dia. Datuk KP jawab, ini kejayaan. Kejayaan daripada fasa 1 dan juga fasa 2. Ataupun PKP lah, fasa 1 dan fasa 2. Kerana kita berjaya menyekat kes kumulatif supaya jangan melebihi 5,000 pada 14 April. Tapi soalan yang kedua tu saya harapkan jawapan dia. So adakah kita sebenarnya angka positif ni tak banyak sebab kita kurang buat sampel test dekat orang-orang yang luar daripada kluster ataupun luar high risk team macam yang mungkin Singapura buat tuan-tuan. Jadi jawapan tu tak dapat. Tapi tak apalah, kita raikan birthday boy. Kita raikan birthday boy. Okey. Baik tuan-tuan. And then sambung ni, okey, dia kata antara yang menyebabkan kejayaan juga ialah kerana kemampuan kita mengawal sempadan. Betul lah. Maksudnya tadi saya dah sebut 95 yang dikesan positif, ini sebenarnya boleh menjadi benih untuk menyuburkan lagi kes COVID-19 dalam Malaysia. Tapi kita dapat sekat. Okeylah, fine. Baik, tuan-tuan. And then dia pergi kepada soalan seterusnya pasal pelajar IPT. Apakah kaedah terbaik? So Datuk Isham kata akan cari kaedahnya. Tapi saya stop kat sini. Kita sambung lepas ni dalam topik IPT. Tak mengulas. Baik. Yang paling utama, apakah kriteria? Okey. Saya tak faham. Ini kriteria ke ataupun ini syarat? Lebih kurang kot, kan? Kriteria ke syarat dah. Tapi dia tadi disebut 6 kriteria. 6 kriteria untuk menamatkan PKP. Bila saya dengar je 6 kriteria, saya terus ini poin penting. Kita nak tamatkan bila? Yang pertama dia kata,
mesti ada kawalan sempadan yang baik. Dan dia secara tegas dia mengatakan, kita dah berjaya. Dah berjaya untuk membuat kawalan sempadan yang baik. Okey, fine. Saya setuju kerana kita melaksanakan kaedah kuratif wajib. So, syarat pertama, selesai. Sukses. Syarat kedua, kawalan pergerakan, iaitu menyekat ataupun menghalang pergerakan orang daripada bergerak dalam keadaan yang mass ataupun perhimpunan, berkumpul, social distancing sebagainya. Tidak merayau mata-mata. Kita juga nampak macam berjaya. Kerana kita memang kita melaksanakan kaedah sempadan, bukan sekadar sempadan negara. Kita menghalang orang untuk bergerak juga untuk, dalam kawasan-kawasan dia sendiri pun. Dengan segala enforcement yang ada. Okey, fine. Syarat kedua terlaksana dengan kejayaan PDRM juga untuk melaksanakan pelbagai enforcement yang dianggap sebagai sangat-sangat berjaya, tuan-tuan. Antaranya kalau dapat tengok hari ini, tuan, hari ini kes mana tadi ya? Apa sal saya suka lupa nak masukkan kes. Tak apalah. Baik, sambung balik. Lupa nak masukkan kes. Kes apa? Kes tangkapan. Cuma yang pastinya kalau kita tengok pada kes tangkapan hari ni, tuan, kes tangkapan nampak tu, 946 individu ingkar PKP ditahan semalam dan menjadikan jumlah kumulatifnya tangkapan sebanyak 16,870. Jadi memang enforcement kau-kau punya 16,870 ditangkap sepanjang PKP. Semalam saja dekat 1,000 orang. Jadi kesimpulannya kita agak berjaya dalam menghalang ataupun dalam menyekat ataupun mengawal pergerakan, tuan. Baik. Okey, sambung balik, tuan, Yang ketiga apa dia? Yang ketiga dia kata sekarang ni, yang ketiga ialah sistem kesihatan, iaitu kemampuan kita untuk mendapatkan result mendapatkan telefon ni. Okey, untuk mendapatkan result sampel antara 24 hingga 48 jam. Jangan lebih kalau boleh. Adakah kita mampu? Maksudnya, antara syarat untuk kita menamatkan PKP, kita punya sistem kesihatan kita, makmal kita mampu handle sampel dengan baik. Nampak tak? So, persoalannya ini, kita tak mampu jawab. Itu kerja kementerian. Dia orang mampu ke tak mampu? Ada tak lagi kes yang pending sampai 45 hari? Selagi mana masih ada, jawapannya, syarat ketiga tak dipenuhi. Faham tak? Sebab ini kriteria yang diletakkan oleh WHO, tuan. WHO. Ini kriteria WHO. Kalau korang nak stop PKP, kena follow kriteria ni. Tak follow ataupun tak sukses, jangan stop PKP dulu. So, syarat ketiga ni, adakah telah berjaya? Saya rasa tak. Sebab masih banyak pending case. Pending case yang sampai 3-4 hari pun ada. Saya fahamkan 4-5 hari pun ada. Masih ada. So, dan kalau lepas ni, lebih banyak lagi sampel diambil, kerana dah ada PKPD baru dan ada pula kluster baru, iaitu kluster anak-anak tahfiz, saya rasa pending case akan lebih banyak. So syarat ketiga belum lagi berjaya. Okey, fine? Baik. Syarat keempat, tuan-tuan. Syarat keempat, okey, perlu laksanakan tindakan, perlu laksanakan tindakan untuk melindungi mereka yang berisiko tinggi. So, negara itu mesti mampu untuk mengawal dan untuk memastikan mereka yang berisiko tinggi seperti golongan warga emas dan golongan yang high risk dalam red zone dapat kita kontrol. Ini saya nampak telah pun dibuat. Antaranya pelaksanaan PKPD, antaranya mengenal pasti area-area red zone, antaranya Selangor dah buat. Selangor kata besok akan selesai 5,000 swab test, 5,000 sampel test kepada orang Selangor, dan saya difahamkan kebanyakannya ialah warga emas. Jadi maksudnya mereka telah betul-betul fokus kepada mereka yang high risk. Okey, so syarat keempat ni saya nampak sedang dilaksanakan. Baik. Syarat kelima, rakyat mesti mampu mengamalkan norma kehidupan baru. Maksudnya, kalau nak stop PKP dengan syarat, rakyat kita dah prepare, dah ready untuk nak mengubah norma kita daripada norma yang dulu, jumpa orang salam, peluk, cium tangan, semua bagai, cium pipi bagai, tak boleh dah. Okey? Tak boleh dah. Malah
ini ajaran agama sebenarnya. Nabi sendiri, dia apabila ada satu kaum yang datang berjumpa dengan dia untuk dibai'ahkan, kaum itu tidak dilaksanakan bai'ah secara biasa, iaitu bersalaman. Tidak. Nabi melaksanakan kaedah hanya mendengar bai'ah mereka tanpa bersalaman kerana kaum itu ada wabak kusta. Sedangkan Nabi yang memang dah memang kekasih Allah, dilindungi oleh Allah, pun tak nak diri dia terjangkit dengan wabak kusta tu. Apatah lagi kita yang memang bak kata orang tu macam-macam benda lah kan. Jadi benda ni kena faham. Jadi adakah kita ni dah bersedia? Saya rasa belum cukup bersedia kerana orang kita masih lagi belum dapat absorb dengan norma baru ni. Social distancing, bersalaman masih lagi. Saya nampak ramai lagi yang duk share gambar selfie perlu pegang bahu. Macam jual apa-apa ke, hantar barang-barang, cik ambil selfie, no social distance. Ambil gambar, no social distance. So norma baru belum lagi dapat dibuat. Nampak tak? So maksudnya syarat kelima juga belum sukses. Baik, syarat yang terakhir tuan-tuan, syarat terakhir ialah, dia kata kat sini syarat terakhir ialah melaksanakan kemampuan komuniti untuk melaksanakan langkah pencegahan dalam komuniti. Maksudnya komuniti sendiri tahu bagaimana nak mencegah dan kita dalam komuniti. Ini semua syarat-syarat yang sebenarnya very subjektif. Ada orang kata mungkin mampu, ada orang kata mungkin tak mampu. Macam tadilah pasal norma kehidupan pun very subjektif. Pada mata korang, mungkin korang kata, tak, kami dah okey dah, kami dah rasa macam tak ada masalah. Tapi pada mata setengah orang macam tak boleh. Dia very subjektif. Faham tak? Okey. Cikgu saya tengok di pasaraya tak ada dah social distancing. Betul. Ini saya sangat-sangat setuju. Sebab that's why semalam saya sebut. Saya sebut benda ni. Saya kata orang kita sudah mula rasa selesa. Sudah mula rasa macam this PKP is not any problem for us. Tak ada apa masalah bagi kita orang. Sebab kita orang rasa kita orang tak ada masalah pun nak keluar pergi pasaraya. Kita orang rasa macam selamba, tak ada masalah pun. Dan bila benda ni dah mula jadi macam kebiasaan, jadi macam nothing, so dia dah takkan boleh mengubah norma dia. Nampak tak? Jadi syarat-syarat ni saya nampak macam agak sukar untuk kita nak penuhi secara total. Secara total je. Jadi senang cakap macam ni lah. Banyak sangat hint hari ni tau. Banyak sangat hint hari ni. Hari ni tuan-tuan, banyak sangat hint yang menunjukkan PKP takkan tamat 28 April. Banyak sangat hint. Kan saya sharekan. Baik. Sambung tuan-tuan, bawah sikit. Tuan-tuan, difahamkan, disahkan 5 kes positif semula. Dah negatif, kena balik positif. Seperti mana yang berlaku di negara-negara luar. Kita pun berlaku. Cuma KP kata ini bukan positif yang berat. Dia very dia hanya dia panggil weak positif yang tidak boleh menjangkiti orang lain. Tak apalah. Baik. Lain tak ada apa tuan-tuan. Semalam ada orang tanya pasal typhoid. KP dia jawab. Nampak? Semalam ada orang tanya pasal typhoid. KP dia jawab. Itu ialah prosedur untuk pengendali makanan. Semua pengendali makanan mesti ambil suntikan typhoid. Suntikan anti-typhoid. Typhoid. Entah datang apa dah. Tapi memang itu rule dia. Bukan kerana COVID-19, tapi kerana rule dia. Baik. Dan yang terakhir tuan-tuan. Satu lagi hint. One more hint. PKP, ini ayat terakhir dalam sidang media dia. Dia kata apa? PKP tidak boleh. PKP tidak dapat. PKP tidak akan ditamatkan sekaligus. Maksudnya PKP ni tak boleh tamat terus. Macam tu saja. Dia kena secara berperingkat ataupun secara soft landing. Faham tak soft landing? Kalau hard landing, down. Ini dia kena relax, pelan-pelan landing. Jangan terus deng. Kita ada lebih kurang 8 hari, hanya 6 hari lagi menjelang tamatnya PKP fasa 3. Kalau tiba-tiba lagi 3 hari dia kata PKP stop, itulah kira hard landing. Mengejut. Soft landing, dia kena berperingkat. Berperingkat maksudnya, kenal pasti zon mana yang boleh dilepaskan dahulu. Zon seperti Selangor tuan-tuan. Korang rasa Selangor boleh ke nak stop PKP tuan-tuan? Selangor ni boleh ke nak stop PKP? Cuba tengok Selangor tuan-tuan. Tengok Selangor.
Selangor punya zon merah, terlampau kecil mungkin tak nampak sangat. Selangor ni, tengok dekat Langat tuan-tuan. Langat 146 di Langat sahaja, di Kajang saja 159. Kajang saja 159. Gombak saja di kawasan Batu 45 kes. Boleh katakan Selangor ni mana boleh nak tamat PKP? Kan? Mana boleh nak tamat PKP tuan-tuan? Jadi kesimpulan dia sebenarnya kes PKP ni ataupun penamatan PKP ni bukan boleh dibuat secara mengejut. Sebab apa nampak tak? Ada area yang bahaya, ada area yang memang bukan bahaya, masih lagi belum selesai pun. Kedah pun walaupun dia kata Kedah ni telah pun kembali hijau, Perlis telah pun kembali hijau, tapi itu bukan sebagai satu petanda mereka boleh ye. Bukan boleh petanda bukan tu. Ataupun nak salah tekan. Salah tekan. Okey. Faham tak? Okey. Jadi dia dah bagi hint lah. Hari ni tuan-tuan saya bagi 3 hint. Hint pertama ialah proses membenarkan pelajar IPT pulang. Itu hint pertama. Kenapa saya sebut itu? Lepas saya sebut. Hint kedua 6 syarat-syarat ataupun kriteria. 6 kriteria untuk menamatkan PKP. Dan hint ketiga, PKP perlu ditamatkan secara soft landing strategi, iaitu soft landing method, bukan hard landing. Nampak tak? Okey, nampak tak? Alright. So thank you Datuk Isham kerana berkongsikan sidang media yang panjang lebar hari ini. Datuk Isham sembang 45 minit, saya sembang lebih kurang sama juga 45 minit. Daripada 1 jam saya sembang pasal data Datuk Isham ni. Baik tuan-tuan, kita pergi kepada hari ini punya tajuk tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, tajuknya ialah kalau kita dapat tengok dalam tajuk yang saya share dekat saya punya tajuk live ni tuan-tuan. Apa cadangan nak bagi pelajar IPT ni balik ke rumah? Apa cadangan nak bagi diorang ni dapat balik ke rumah? Tadi sidang media yang pertama oleh Datuk Seri Ismail Sabri, dia kata sebelum ni kerajaan nekat, korang stay, duk hostel diam-diam kau jangan balik jangan keluar hostel. Tuan-tuan, diorang ni bukan dekat duk bilik, nak keluar daripada pagar asrama, pagar kolej pun tak boleh tau. Diorang memang macam di penjara janji. Okey. Dan tapi hari ni tuan-tuan, selepas semalam ataupun 2-3 lepas kita duk tekan bab ni, hari ni berita baik untuk pelajar-pelajar IPT, sedang dipertimbangkan kaedah untuk membenarkan mereka balik. Tuan-tuan, saya pun cuba dapatkan seorang wakil pelajar ataupun yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi Mara ataupun UiTM, tempat wife saya belajar ni. UiTM Shah Alam ni, UiTM Shah Alam. Jadi dia ni dengarlah kejap dalam 4 minit apa yang dia sampaikan. Dengar kejap boleh Dengar kejap. Saya bagi korang dengar apa yang saya dapat perkongsian daripada Muhammad Nur Syahmi Syari, iaitu yang dipertua MPP UiTM. Baik, kita dengar dulu. Ada juga dalam kalangan pelajar yang memanglah banyaklah WhatsApp saya secara personal bagi tahu yang mereka rindukan keluarga, tak dapat balik. Dan sebab suasana dekat kolej pun kita tahulah suasana yang membuatkan orang rasa rindu lah nak balik sebab asrama pun kosong kan. Dan ada juga dalam kalangan parent juga, ada juga yang WhatsApp saya yang bagi tahu bila mereka telefon anak-anak mereka, suara anak-anak ni dah lain bunyinya. Maksudnya bila dengar macam tu, parent ni rasa sedih lah, dan rasa macam kesian juga dekat anak-anak yang berada dekat kolej sebab tak dapat nak balik, sebab mereka ni rindu dengan keluarga lah. Yelah, bila dah duduk dekat kolej tu kan, kita faham lah, dalam kolej pun mereka ni tak bebas, dan dalam kolej pun mereka ni hanya cuma boleh berkeliaran dalam ruangan kawasan kolej je. So kalau nak keluar pun keluar just ambil makanan dekat pusat pemberian makanan. So itu je lah, mereka hanya keluar lepas tu balik bilik balik. So basically suasana tu memang agak membosankan lah. Maksudnya mereka ni memang agak rasa terkurung dekat sana, tak ada banyak aktiviti boleh buat.
andai kata PKP ini terus dilanjutkan, dipanjangkan sehingga mungkin sehingga habis puasa ataupun sehingga raya, perkara ni mungkin akan sedikit mengganggu emosi para pelajar lah yang masih berada di kampus, kerana kita tahu keadaan semasa pelajar ni yang berada di kampus berbeza dengan rakyat yang lain, kerana rakyat mereka semasa PKP mereka berada di rumah sendiri, yang pastinya ada keluarga, ada mak ayah. Tapi mahasiswa yang berada di kolej, mereka hanya ada rakan-rakan mereka, dan mungkin ada sebahagian staff-staff di universiti yang bersama dengan mereka yang menjaga kebajikan mereka. Tekanan emosi yang dihadapi oleh pelajar ni pun perlu diambil kira, kerana andai kata tempoh PKP ini terus dilanjutkan untuk satu jangka tempoh yang lebih panjang, maka perlulah ada satu inisiatif yang perlu dilakukan supaya paling tidak dapatlah membawa pelajar ni menggunakan alternatif tersebut, membawa pelajar ni pulang menggunakan apa saja jua caralah untuk membawa pelajar-pelajar ni selamat pulang ke rumah masing-masing menggunakan SOP yang saya kira sangat ketat lah, yang memerlukan saringan. Mungkin pelajar universiti pihak universiti perlu sediakan bas universiti sendiri untuk menghantar pelajar ni pulang, dan mungkin perlu ada secara berperingkat, sebab kita tahu pelajar ni pastinya bila mereka pulang ke kampung halaman, mereka akan merentas negeri. Itu yang di Semenanjung. Yang lebih mungkin lebih rumit adalah pelajar yang Sabah Sarawak. Pelajar Sabah Sarawak yang belajar di Semenanjung dan pelajar Semenanjung yang berada di Sabah Sarawak yang nak pulang ke Semenanjung. So, dan berikut data daripada kerajaan sendiri, kita ada 80,000 pelajar yang berada di kampus. Jadi memanglah satu bila kita nak membenarkan pelajar pulang ni, dia adalah satu jumlah yang sangat besar. Dan yang pastinya kalaulah andai kata berlaku penularan wabak ni disebabkan oleh 80,000 pelajar yang kita benarkan pulang ni, so dia akan menjadikan akan orang kata menggagalkanlah usaha kerajaan yang selama ni telah kita buat PKP ni sampai ke fasa yang ketiga yang sekarang. So saya kira perlu perkara ni pastinya perlu dibincangkan panjang. Cumanya dari sudut mahasiswa, saya merasakan bahawa tekanan emosi dan mental pelajar di kolej juga perlu diambil kira, tapi perlulah melalui cara yang paling betul, dan perlulah melalui SOP yang ketat supaya kita tidak mahu timbulnya kluster baru apabila kita membenarkan pelajar yang berada di kolej ni untuk pulang ke kampung halaman. Okey, alhamdulillah perkongsian oleh Presiden Majlis Perwakilan Pelajar dia, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Tadi ada yang komen askar dekat Malbat lah. Okey, askar dekat Malbat lah kan. Tapi janganlah bandingkan pelajar IPT dengan askar di Malbat. Tak boleh. Mental askar macam mana punya kuat, mental pelajar IPT ni macam mana. Kita faham situasi mereka. Tuan-tuan, dia punya hujahan dia mudah. Hujahan dia ialah mereka ni dah duduk dalam kurungan dalam kurungan bilik tu bukan 28 hari, bukan 14 hari dah masuk dua pusingan, dah masuk dua pusingan kuarantin dah pun. Jadi sebenarnya ini pun diakui oleh apa nama Datuk Seri Ismail Sabri juga. Dia kata yelah, dia orang ni telah pun melepasi tempoh yang cukup panjang dah, dan memang tak ada kes yang positif dalam kalangan pelajar IPT. Jadi sebenarnya tidak lagi ada relevan untuk menahan mereka. Cuma menahan mereka daripada balik ke kampung bukan kerana tak nak bagi balik kampung tu sangat, tapi kerana untuk mengelakkan pergerakan. Isunya ialah mengelakkan pergerakan yang banyak. Tuan-tuan, hampir 100,000 orang. Menurut kata tadi Presiden MPP, difahamkan lebih 80,000 orang. Menurut kata Datuk Seri Ismail Sabri, hampir 100,000 orang pelajar dalam IPT sekarang. Kalau diorang tu semua balik berbondong-bondong, maka akan berlakulah
keadaan yang sesak di banyak tempat, macam di R&R bila dia orang berhenti nak pergi ke toilet sebagainya. Tapi itu semua ialah satu kerisauan. Cuma yang paling utama ialah bagaimana nak melaksanakannya. Jadi tadi saya dapatkan beberapa komen pandangan daripada ramai orang. Dan antara komen yang menarik yang saya dapat tarik untuk saya sharekan ialah, dan komen juga yang dipersetujui oleh Presiden MPP. Dia kata sebenarnya pelajar faham yang pengorbanan mereka bukan penderaan. Mereka faham ini ialah satu kaedah untuk mengelakkan jangkitan yang lebih besar berlaku kalau berlakunya aktiviti pergerakan yang banyak. Okey, tapi dalam masa yang sama mereka juga merayu supaya mereka boleh balik kampung. Tapi mereka juga bersetuju gunalah apa kaedah ataupun pendekatan yang terbaik asalkan mereka boleh balik kampung. Jadi bila saya dapatkan pandangan daripada 2-3 pihak, terutama dalam grup Telegram saya, antara sendawa dah pula. Tiba-tiba. Sekejap Antara dapatan yang saya dapat tarikkan ialah yang pertamanya buat secara berperingkat. Ini memang telah disahkan oleh banyak pihak. Baik, bagaimana peringkat-peringkat dia yang boleh dibuat? Okey, cuba ambil pendekatan yang dibuat oleh Universiti Utara Malaysia, tuan-tuan. Universiti Utara Malaysia pada peringkat awalnya, mereka menghantar, sekarang ni UUM bukan kosong. Saya difahamkan hanya tinggal pelajar-pelajar luar negara sahaja. Dalam negara semua dah clear. Antara apa yang mereka buat ialah mereka menguruskan penghantaran pelajar menggunakan bas sendiri. Tapi saya tak pasti hantar ke mana. Cuma takkanlah hantar sampai depan pintu rumah kan. Cuma apa yang boleh dibuat oleh oleh KPT ataupun Kementerian Pengajian Tinggi ataupun pihak-pihak universiti sendiri ialah menguruskan sendiri penghantaran pelajar, tapi mesti dibuat secara berperingkat, iaitu mungkin kementerian ataupun kerajaan memberi sistem jadual. Mungkin pada hari ini Universiti Malaysia dulu yang terlibat. Dan penghantaran, mengikut komen daripada rakan saya dalam grup Telegram, penghantaran perlu dibuat, contohnya sebuah bas ataupun 2-3 buah bas menguruskan penghantaran katalah ke Johor. So bas ini akan terus pergi ke Johor dan menurunkan pelajar tu di Johor, dan parent akan datang ambil dan bawa balik. Parent tak perlu datang ke UM atau ke UiTM untuk bawa balik. Tapi bas tu bergerak secara satu bas saja pergi. Okey, itu antara cadangan dia lah. Jadi, saya nampak ini cadangan yang baik. Tapi, kena beri keutamaan secara berperingkat mengikut jarak. Yang pertamanya, kena bagi prioriti dulu kepada mereka yang di Sabah dan Sarawak. Kerana mereka ni melibatkan pergerakan yang jauh dan melibatkan pergerakan merentas sempadan laut ni. Lepas tu yang kedua, bagi keutamaan yang kedua kepada mereka yang di luar negeri. Maksudnya, kalau dalam Kuala Lumpur nak balik Kedah, bagi prioriti pada mereka yang di luar dulu. Last sekali, baru bagi prioriti kepada mereka yang tinggal berhampiran. Supaya tak berlaku pergerakan yang serentak, yang mendadak. Baik, tuan-tuan. Daripada apa yang kita lihat, tuan-tuan. Ini juga satu hint. Tadi menurut kata Datuk Seri Ismail Sabri, langkah sedang dipikirkan. Lagi 6 hari, tuan-tuan. Lagi 6 hari nak habis PKP. Langkah sedang dipikirkan. Okeylah, fine. Katalah langkah sedang dipikirkan, dan antara yang mungkin akan diberi perhatian ataupun diberi pertimbangan ialah yang pertamanya menghantar secara berperingkat, menggunakan kaedah yang tidak melibatkan pergerakan beramai-ramai. Itu tadi memang Datuk Seri Ismail Sabri dah sebut. Yang kedua dia kata mungkin pelajar-pelajar ni perlu disaring terlebih dahulu. Disaring dan dipastikan mereka ni benar-benar sihat sebelum dibenarkan untuk balik ke kampung halaman. Kalaulah merujuk kepada statement oleh Datuk Seri Ismail Sabri, ini satu lagi hint yang mana kita dapat lihat PKP akan bersambung lagi. Sebab lagi 6 hari nak habis PKP, hari ini belum dapat keputusan bagaimana kaedah terbaik untuk menghantar pelajar pulang. Baru nak fikir, nak hantar macam mana, nak saring dulu ke tidak, keputusan belum dapat dibuat. Besok masuk 22 hari bulan, lagi 6 hari menjelang tamatnya PKP. Dan kalau nak buat secara berperingkat, untuk apa lagi dibuat secara berperingkat kalau PKP dah habis?
Untuk apa lagi nak buat secara apa? Untuk apa lagi nak buat secara tertib ni kalau PKP kalau PKP telah pun tamat. Semua ini memberi satu bayangan kepada kita bahawa PKP memang akan disambung lagi kerana seakan-akan sekarang ni kerajaan sedang bersedia jika PKP disambung lagi bagaimana dengan budak-budak IPT. Nampak tak korang? Sebelum ini pengumuman untuk pelaksanaan PKP seterusnya dibuat 1 minggu awal. Saya menjangkakan paling tidak Jumaat ini akan ada pengumuman baru. Okey, paling tidak Jumaat ini akan ada satu pengumuman baru atau paling tidak mungkin hari Khamis, sehari sebelum puasa. Pentingnya pengumuman penting sebelum puasa. Yang pertama, ucapan selamat berpuasa oleh Perdana Menteri. Confirm nak ucapkan selamat berpuasa, selamat menyambut ketibaan Ramadan. Kan? Lepas tu adalah pengumuman lain. Saya berjangka begitu. Ada pengumuman lain berkenaan dengan PKP. Tapi saya meramalkan berdasarkan situasi, berdasarkan keadaan semasa, kenapa nak fikirkan kaedah menghantar pelajar ke kampung kalau PKP dah tamat? Kalau PKP tamat, balik kampung. Bebaslah balik kampung. Contohnya Sungai Lui bebas. Sungai Lui bebas, dia orang terus keluar Sungai Lui punya yak-yak-ye. Dia orang terus rasa macam happy. Dia orang siap buang habis roti-roti mana yang dah basi ni. Dia orang rasa macam bebas, tenteram, aman, tenteram. Baik, jadi keadaannya, untuk apa lagi nak fikirkan pasal budak-budak IPT kalau PKP dah stop? Baliklah kampung. Nak kurung buat apa lagi? Kalau PKP dah stop, cuma mungkin ada SOP baru lah. Tapi SOP baru selepas PKP tidak akan seketat PKP. Jadi saya melihat ini satu pemikiran kehadapan. Maksudnya PKP akan disambung lagi dan apa nak buat dengan pelajar-pelajar ni? Kerana itulah dia kata hari ni dia akan bagi satu pengumuman ataupun satu kaedah untuk bagaimana budak-budak ni dapat balik kampung. Nampak tak? Saya nampak macam tu tuan. Saya nampak ini antara satu hint pasal PKP ni. Hari ni 3 hint dia bagi. Satu pasal budak IPT, yang kedua pasal 6 syarat-syarat menamatkan PKP, yang ketiga hint yang paling tepat, yang paling sempoi, soft landing. Jadi kesimpulan dia, saya dapat melihat kata, ya, ini satu petanda kementerian, kata kerajaan tengah buat planning untuk PKP fasa 4. How to manage the people when we apa? Bila kita masuk dalam PKP fasa 4. Nampak tak? Engkau nak cakap orang putih tapi engkau tak reti. Aduh. Jangan cakap orang putih. Engkau bukan Datuk Isham. Your orang putih is very broken, Nazrul. Right. Okay. Ya, betul. Baik, kita sambung. Kita ambil sikit komen-komen. Boleh saya petik dua komen ke? Okay. One more. Sebelum ini mak ayah suruh balik, tak nak balik. Busy lah, nak fokus study lah. Sekarang kelang kabut nak balik. Betul juga. Tapi one more, letaklah diri anda di tempat mereka. Letaklah diri anda di tempat mereka. Diorang ni anak-anak. Biasalah. Dia kadang-kadang bila dah sampai macam ni, mula rasa rindu, mula rasa macam-macam kan. Baik, sambung. Kita ambil lagi 2 komen. Faisal Osman, SOP pun kena fikir juga. Betul lah. Maksudnya walaupun dia menamatkan PKP, tapi saya nampak ini penamatan PKP yang kalau dia buat penamatan PKP pun banyak. Tadi siapa yang masih ingat? Antara saya tadi lupa nak baca. Satu lagi saya terlepas statement daripada Datuk Nur Hisham. Okey. Dia kata, kalaupun PKP ditamatkan, satu SOP baru akan diperkenalkan. Antaranya kemungkinannya bukan semua orang boleh keluar rumah. Yang boleh keluar hanya mereka yang betul-betul penting dalam penyumbangan, dalam penggerakan ekonomi negara. Kerana antara strategi dalam menyekat ataupun dalam menguruskan COVID-19 ni ialah walaupun pengurusan COVID-19 untuk mengurangkan kes baru dalam negara, mereka juga kena pastikan ekonomi negara tidak terjejas. Jadi kemungkinan kalau PKP ini ditamatkan pun masih ada SOP baru, mungkin ada sektor-sektor yang belum boleh dibuka contohnya, ataupun mungkin ada individu tak boleh keluar
ke mana-mana, tinggal di rumah lagi untuk tempoh yang lain lagi. Kerana hanya mereka yang tadi disebut dengan clear, hanya mereka yang dalam sektor ekonomi yang betul-betul penting sahaja yang boleh pergi kerja, yang boleh keluar rumah. Jadi nampak tak? 4 hint dia bagi, bukannya 1, dia bagi kita 4 hint. Sekolah cuti lagi sebulan, memang cuti, memanglah Nora Sikin, sekolah memang cuti. Sekolah memang confirm cuti. Lambat lagi sekolah ni. Bulan 8 saya nampak bulan 8. Baik. Okey, nampak tak? Ada 4 hint dia bagi tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kesimpulan yang kita dapat dibuat daripada pelajar IPT tuan-tuan. Kaedah mesti betul. Tapi dalam masa yang sama, saya amat meraihkan. Saya amat bersetuju. Awal-awal hari tu saya marah. Saya tak setuju kerajaan hantar balik pelajar IPT ni. Awal-awal. Tapi sekarang saya nampak macam no point. Kita bagi budak-budak daripada luar negara balik kuarantin 14 hari, lepas tu boleh balik rumah diorang dengan bebasnya. Tapi kenapa kita menghalang mereka di IPT yang telah lebih sebulan tinggal di IPT mereka? Apakah yang berlaku sebenarnya? Nampak tak? Kadang-kadang nak berlakon juga. Saya dulu orang teater tau. Dulu orang teater. Jadi apa salahnya kadang-kadang nak berintonasi. Baik tuan-tuan. Tapi itulah dia. Saya dah mula setuju budak IPT jangan halang lagi. Tapi cari jalan yang terbaik. Maksudnya saya setuju dengan cadangan gunakan kenderaan IPT. Tadi ada yang gunakan cadangan gunakan kenderaan ATM, kenderaan askar, truk askar sebagainya. Boleh. Yang pentingnya gunakan pendekatan bagi diorang balik. Sebab saya yakin diorang lagi kesian tuan-tuan. Diorang lagi kesian duduk dalam satu tempat yang memang tak boleh nak buat apa-apa. Nak keluar pergi main bola pun tak boleh. Aduh, mati. Bila sebut bab sektor, Rodiah Hamzah dapat sektor dibuka dengannya kedai kek dibuka 2 hari dalam seminggu. Kowe juga untuk servis setiap rumah. Baik. Bila sebut bab sektor ni, sebenarnya saya ada call dengan Dr. Afzal Nizam pasal ekonomi, tapi saya tak nak sentuh hari ni. Saya simpan tu untuk esok lah. Sebab panjang cerita dia. Satu benda yang merisaukan, tuan-tuan. Saya bagi hint untuk malam esok. Malam esok tolong dengar live saya. Sebab satu hint yang diberikan oleh dia ni pakar ekonomi. Dia ni ialah ketua penganalisis ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Orang penting, orang hebat dalam menganalisis ekonomi negara. Dan juga dia antara orang yang selalu diminta pendapat oleh bank negara. Dia bagi pendapat yang bercanggah dengan apa yang sedang dibuat oleh MITI sekarang, tuan-tuan. Dia kata, antara pendapat dia, saya tak mau buka penuh hari ni, saya buka esok, simpan besok topik ni. Cuma dia kata tindakan kita sekarang ni membenarkan setengah-setengah industri dibuka kembali, tindakan yang sebenarnya amat salah kerana kita seakan-akan macam terlalu cepat untuk nak tembak benda yang tak betul. Salah tekan. Nak ya. Apalah button ni asyik salah tekan. Baik. Maksud saya kita terlalu cepat nak buka. Ini pendapat pakar ekonomi tau. Pakar ekonomi sendiri tak setuju dengan apa yang dibuat. Walaupun tindakan yang dibuat ialah tindakan untuk melonjakkan balik ekonomi negara. Tapi dia tak setuju. Kenapa dia tak setuju? Tunggu malam besok. Kenapa pakar ekonomi sendiri tak setuju dengan apa yang MITI buat sekarang? Tunggu malam besok. Baik. Sambung pasal topik malam ni, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Tadi saya buat tajuk apa ya? Nak kena buka balik sebab dah lost. Baik. Okey, tuan-tuan. Ataupun ada lagi komen pasal IPT. Saya tarik sekejap 1-2 komen, 1-2 soalan. Bazil Van. Nama ni. Saya cadangkan setiap pelajar IPT kena buat saringan seminggu sebelum dihantar balik ke rumah masing-masing. Itulah, memang itu cadangan tadi pun. Memang itu cadangan daripada kementerian untuk membuat saringan. Tapi saringan apa tak sure. Mungkin sekadar saringan antibody rapid test kit. Mungkin nak buat swab test. Mampus, kos dah tinggi. Lala 100,000 orang. 100,000 orang bersamaan dengan, tahu tak, kita punya sampel test untuk Malaysia, tuan-tuan. Sekejap, saya buka. Kita punya sampel test untuk negara kita yang telah pun dibuat sampel test secara swab test, secara swab. Ini bukan secara PCR lah, secara PCR, bukan rapid test kit. Secara PCR, kita di Malaysia sudah pun melaksanakan
sudah melaksanakan 108,216 sampel test secara PCR. Kalau semua budak-budak universiti nak buat PCR, sama ramai dengan jumlah orang Malaysia yang telah pun dibuat PCR test. Tak boleh lah kan. So saya rasa mungkin dia buat rapid test kit. So akan makan masa juga sebab rapid test kit pun dia perlukan dia punya tempoh. Lepas 1 hari, kena tunggu hari ke-7, buat sekali lagi baru confirm. Jadi nampak tak, ini persediaan panjang untuk menjelang PKP fasa 4. Saya yakin lah, kalau salah lah. Kan? Kalau salah tu salah lah. Tapi kalau betul lah. Kan? Tapi saya cakap based on fakta lah. Based on fakta yang saya dapat kaji sendiri. Tadi pun kalau korang tengok website Kupi Go, saya setuju dengan dia. Saya setuju sangat dengan perkongsian oleh Kupi Go. Semalam dia buat satu video, dia buat satu perbandingan China dengan Malaysia. China menghentikan, bijak lah dia ni. Budak Sabah ni dia ni bijak lah. Orang Sabah memang pandai-pandai ya, kan? So dia kata apa? Dia kata kalau tengok kepada statistik ataupun data yang ada, negara China hanya menghentikan PKP pada 8 April apabila peratusan yang masih lagi aktif ataupun kadar kebolehjangkitan yang masih aktif hanya sekitar 1% kot. Yang tinggal hanya 1.6% daripada kes keseluruhan negara dia. Tapi Malaysia masih lagi dekat 35%. Kalau Malaysia panggil 8 orang dari China untuk memberi pendapat mereka, kalau Malaysia nak gunakan method China, bermaksud panjang lagi cerita ni. Bermaksud panjang lagi tuan-tuan. Sebab China mengambil pendekatan untuk nak stop PKP dia apabila kes yang masih lagi aktif hanya tinggal 1.6%. Malaysia ada lagi 38.9%. Masih lagi jauh daripada apa yang China dah dapat laksanakan. Nampak tak? Saya suka lah dengan komen oleh Kupi Go ni. Dia bermain dengan data yang lagi hebat dari saya main. Sebab dia bermain dengan graf perbandingan. Sebab kita nak tengok China punya trend. Sekarang ni banyak negara cuba tengok China punya trend. Kenapa dia mampu buat. Dan kita panggil pula 8 orang pakar dari China. So mungkin kita diberi nasihat untuk jangan lagi stop PKP. This is not a right time. Baru betul loh dia punya orang putih. Alright. Baik tuan. Sambung balik topik kedua tuan. Topik kedua. Tadi saya kata nak pick up komen. Okey, cikgu, kalau rumah student tu dalam kawasan PKPD, adakah pihak kuasa akan bagi dalam bentuk berbalik juga? Tak boleh Ruslan Ali, confirm tak boleh. PKPD bila once declare sebagai PKPD, no one in, no one out. Tu memang clear. Siapa dah in tak boleh out, siapa yang out tak boleh in. Tu memang clear. So itu tak payah nak dipersoalkan, memang itu confirm tak boleh. Baik, tuan-tuan. Topik kedua tuan-tuan, topik terakhir sebelum saya stop, pendek je. Topik kedua dia pendek. Topik sampingan, tuan-tuan. Okey. Hari ni saya buat macam-macam. Hari ni tuan-tuan, hari ni sebenarnya saya ready macam-macam ni. Tapi satu pun tak buka. Saya ready data satu pun tak buka. Data hari ni tuan, data hari ni. Saya ready ni, tak buka pun. Penat je buat balik pada kerja tadi, punyalah kelang kabut menaip semua bagai, buat dia punya grafik semua bagai, tak buka. Saya ready data negeri. Data negeri nampak Selangor paling tinggi tuan-tuan. Selangor 1356 dengan 11 kes baru hari ni. Paling tinggi kes di Sarawak. Sarawak hari ni 22 kes. Sarawak dah makin tinggi pula ni. Aboy. Kes kumulatif juga semakin naik di Sarawak. Kematian baharu hari ni 3 orang, Selangor, KL. Lalang saya dah buat tu, tengok kejap. Kesian saya buat. Nampak tu. Lepas tu saya juga dah sediakan ni kes mati hari ni tuan-tuan. 3 kes. Kita tengok pada kes yang ketiga tu, 5332 tu. Lelaki tu. Kan? Okey. Saya juga buat pasal kluster. Tak baca pun nampak ni. Kluster Madrasah Sungai Salan paling ramai hari ni. 8 kes baru dalam kluster. Tapi paling ramai sekarang ni nampak tu mana? Persidangan gereja 139. Nampak tak? Tapi yang paling aktif, yang masih agak aktif ramai pun dekat kluster gereja juga. Penat je buat tak baca. Lepas tu ni silang. Silang pun nampak kita maintain cantik je kan. Tapi nampak tak dia yang biru tu naik sikit. Dia naik sikit. Lepas tu habis dah. Penat je buat, tak buka. Sia-sia buat. Okey, baik. Tuan-tuan, topik terakhir sebelum kita stop tuan-tuan. Yang terakhir sebelum saya stop. Okey tuan-tuan, ini kesempatan terbaik. Saya rasa okeylah. Inilah masa penyembuhan. Inilah masa, korang setuju tak? Inilah tempoh pembersihan dunia.
Inilah tempoh pembersihan dunia. Saya kongsikan satu video ni tuan. Tengok antara contoh terbaik pembersihan dunia. Tengok okey Sekejap je kau tengok video ni. Pendek je. Hanya sekitar seminit je tuan-tuan. Seminit je. Okey. Tengok seminit je tuan. Mana dia tadi? Alamak. Okey tuan-tuan. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan pada 18 Mac membawa kepada pengurangan sebanyak 43% jumlah sampah yang dikeluarkan daripada Sungai Klang. Pengarah Urusan Landasan Lumayan Sendirian Berhad LLSB Syaiful Azmin Nordin dalam kenyataan berkata dari 15 Mac sehingga 15 April sebanyak 15,580 tan metrik MT sampah dikumpul menerusi projek Selangor Maritime Gateway SMG berbanding purata 900 hingga 1,200 MT sebulan dalam tempoh 6 bulan lalu. Beliau berkata bagi tempoh itu Sungai Klang mencatatkan bacaan indeks kualiti air WQI kelas 3 hampir 90% daripada masa pemantauan berbanding pada tahun lepas sehingga Mac. Walaupun secara keseluruhannya bacaan WQI pada kelas 3 adalah baik, ia hanya kira-kira 46% daripada masa pemantauan. Okey, nampak tak? Sungai Kelang, tuan-tuan, Sungai Kelang yang terkenal dengan kotor dia, tuan-tuan. Yang kotor dia sekarang ni dah semakin cantik, semakin bersih, tuan-tuan. Lepas tu siapa pun dah mula setuju bahawa udara kita bersih. Lepas tu semua setuju juga jalan raya dah mula lengang, tenang, kehidupan tenang, aman, tenteram. Kes-kes jenayah juga dah makin kurang. Polis mengesahkan kes jenayah menurun 70%, tuan-tuan. 70% tuan-tuan menurun. Kita kena, saya rasa saya setujulah. Ini ialah satu tempoh pembersihan dunia lah. Dan ini juga kita perlu ambil kesempatan sebagai membersihkan negara kita daripada parti. Inilah peluang terbaik Malaysia untuk nak membersihkan negara kita daripada parti. Tuan-tuan, kenapa saya sebut macam tu? Sekarang ni tak ada lari dah. Kalau sebelum ni operasi mengesan parti dibuat secara bersepadu tapi tidaklah secara gila-gila. Tapi sekarang tuan-tuan, kalau korang perasan, beberapa kawasan PKPD memang kawasan hotspot parti. Kawasan hotspot parti, tuan-tuan. Selayang, Hulu Langat, Masjid India, semua kawasan-kawasan yang memang kawasan red zone ni antaranya kawasan hotspot parti. Jadi inilah masa terbaik kerajaan untuk nak betul-betul membendung penguasaan parti. Antaranya Pasar Burung Selayang, memang parti punya port. Antaranya kawasan Masjid India, parti punya port. Saya tak mau sebut lagi, banyak lagi area. Antaranya dekat kawasan, dekat nama tempat ni saya lupa dah. Dipanggil sebagai, dulu dipanggil Metro Jaya, dekat dengan stesen bas dekat belakang, dekat dengan area Pudu tu. Apa nama jalan tu? Jalan apa? Sendawa ke ni? Jalan apa? Saya lupa dah. Situ, tuan-tuan, kalau korang masuk situ memang dikuasai sepenuhnya oleh golongan Bangladesh dan juga negara-negara macam Arab tak ramai. Bangladesh. Siapa yang tahu dekat kawasan Nilai atau bukan Nilai, Mantin kot. Kawasan penguasaan, kawasan kubu kuat warga Afrika, kulit gelap, African. Kegiatan kongsi gelap, kegiatan dadah, mana pergi diorang sekarang? Mana pergi ya? Dalam keadaan sekarang ni semua orang dah mula ya betul, Jalan Silang tu area Bangla. Okey. Brickfield parti dekat Nilai ataupun Mantin, memang dekat college tu saya pernah buat satu pendedahan, satu penyiasatan, satu investigation report. Saya dapat kesan aktiviti penjualan ataupun pengedaran dadah yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat havoc di kawasan Nilai oleh warga Afrika. Mana pergi diorang tu sekarang? Dan adakah kita setuju bahawa inilah masa terbaik untuk kerajaan membersihkan juga negara kita
daripada Real Azhar, Real Az. Bahaya. Saya hampir-hampir nak minta, ya betul, Kolej, betul, Saiful Gebuk, Kolej Legenda Mantin. Saya hampir-hampir nak dapat kelulusan oleh AADK untuk taja saya tinggal di kawasan apartmen, kawasan Pasar Puri situ. Saya nak menyamar, nak tinggal sana sebulan. Saya nak bongkar pasal penjualan dadah secara pintu ke pintu dekat kawasan Nilai, dekat zon tempat penguasaan Afrika. Tapi saya gagal kerana last minute dia orang tak benarkan atas dasar safety, keselamatan saya. Tapi saya hampir-hampir nak buat. Saya geram. Saya juga pernah bongkarkan pasal kes di Jalan Silang. Saya bongkarkan sampai time tu di BKL bertindak kau-kau, dia orang sekat keluar masuk Jalan Silang. Saya buat pembongkaran, dia orang sekat keluar masuk Jalan Silang, dan dia orang buat ambush besar-besaran di Jalan Silang. Tapi sekejap je lah. Lepas tu jadi balik. Tahu tak, Jalan Silang siap ada aktiviti pelacuran melibatkan Bangladesh untuk Bangladesh. Bangladesh for Bangla. Jadi mereka dah menguasai kawasan ni. Tahu tak, dekat Gombak tuan-tuan, dekat Gombak dah ada warga asing yang siap buat rumah banglo. Rumah banglo atas keuntungan mereka selama mereka berada di Malaysia. Dan mereka dipati, bukan warga tempatan. Macam mana dia orang boleh buat? Dan mereka ni bukan yang ada kad IC ke, tak ada. Bukan, mereka ni memang parti. Macam mana dia orang boleh buat rumah dekat Gombak, dekat area sungai Kertas, dekat area Langat, mereka mampu buat rumah. Dan inilah masa terbaik untuk kita nak betul-betul membersihkan negara daripada parti ni. Sebab sekarang parti tak boleh lari dah ni. Mana-mana tempat mereka tinggal sekarang, mereka tak boleh nak keluar dah sekarang ni. Dan inilah masa dengan enforcement secara besar-besaran untuk menyekat pergerakan bebas ini. Bukan setakat menyekat, tapi cari mereka ini. Sebab mungkin mereka dah mula menyorok, tak nak tampilkan diri mereka, dan mereka ni mungkin sedang menyimpan wabak COVID-19 dalam tim mereka. Seperti apa yang berlaku di Menara City One, apabila sudah lebih 40 orang yang dijangkiti COVID-19 di Menara City One. Ya, betul ke? Menara City One hari ini dicatatkan sekitar 40 kes di Menara City One. Semuanya bukan warga tempatan. Pasar Burung Selayang, penguasaan warga asing di Pasar Burung Selayang bukan main-main, tuan-tuan. Warga tempatan nak masuk port meniaga pun payah, tuan-tuan. Saya pernah bongkar, bongkar lagi, asyik bongkar. Saya nak bongkar. Saya pernah buat pembongkaran tentang ayam haram, iaitu penjualan ataupun penyembelihan ayam yang tak mengikut kaedah Islam, tapi dijual kepada kantin-kantin sekolah, dijual kepada hotel-hotel, dijual kepada paparish dan sebagainya. Saya pergi tengah malam sampai pukul 4 pagi, saya bongkar, saya pergi terjah masuk ke area dia orang ni menguruskan penyembelihan ayam, tuan-tuan. Kalau korang tengok, tahu tak ni, wallahi saya cakap, wallahi. Saya tengok apa yang dia orang buat, tuan-tuan. Saya seminggu, hampir sebulan jadi tak lalu makan ayam. Jadi hilang selera nak makan ayam. Sebab apa? Bila tengok cara dia orang menguruskan ayam tu, Allahu Akbar. Ayam tu dia letak di atas lantai yang berlumut, yang hitam. Dia orang letak lepas sembelih tu, tahu tak? Bekas yang dia orang celup ayam tu, bekas tu, yang air tu hitam dia tu, kotor dia lebih kotor daripada air longkang. Demi Allah tak bohong punya. Ni dah berani sebut demi Allah, dah kira betul ni. Seminggu saya bongkarkan pasal tu, keluar muka depan hari-hari pasal ayam ni. Pasal isu ayam halal ni. Pengurusan mereka ni lah yang bagi kita makan. Mereka ni lah yang menguruskan bekalan makanan untuk kita. Sebab penguasaan parti ni di kawasan-kawasan seperti Pasar Burung Selangor ni, Pasar Burung Selayang ni, penguasaan mereka cukup hebat. Saya pergi tengok sendiri, yang menguruskan ayam ni bukan orang kita, orang Bangla, yang saya pun tak sure dia ni Islam ke tak Islam, tapi cara dia menguruskan ayam ni entah apa ke benda saya tak tahu. Halal ke tidak. Saya siap hari ketiga saya bawa pula JAKIM ikut saya nak confirm ini sah ke tak sah. Dia kata apa? Jangan makan. Ini kalau kamu dah tengok, kamu dah tahu ini haram. Sebab ayam bukan mati kerana sembelih. Ayam mati kerana lemas dalam air yang direndam tu, ataupun lemas dalam tong yang bersepah-sepah ayam. Jadi mereka ni dah menguasai negara kita, dah menguasai ekonomi negara kita sebenarnya tau. Kalau kau tengok di Jalan Silang, mereka menguasai ekonomi di situ.
Sampaikan pusat pelacuran Bangla for Bangla. Tak percaya korang pergilah. Saya dah pergi dah. Saya dah naik menyamar, saya dah halau keluar sebab saya ni bukan Bangla. Saya tak layak naik ke tempat tu kerana saya ni bukan Bangla. Dia ialah pusat pelacuran Bangla for Bangla. Mereka menguasai jalan silang. Jadi inilah dia. Dengan COVID-19, inilah dia masa terbaik untuk kita membersihkan. Apabila pembersihan bukan sekadar berlaku dalam Malaysia, tuan-tuan. Ini ialah pembersihan dunia. Nampak tak? Tadi, Sungai Kelang yang terkenal dengan kotor dia, yang memang semua orang tahu Sungai Kelang ni tak ada masa depan dah, tapi sekarang ni semakin bersih dalam musim COVID-19. Pembersihan. So, pembersihan parti juga ialah masa yang terbaik sekarang. Apa yang berlaku sekarang dekat kawasan Pasar Burung Selayang, dia orang dah tutup. Dia orang dah buat PKPD. Dan ini yang terbaik untuk nak mengenal pasti, mengesan berapa ramai sebenarnya yang menguasai ekonomi di situ. Dan juga, menguasai ekonomi satu hal. Membawa penyakit, memberi masalah kepada warga tempatan dan menguruskan makanan kita dengan dalam keadaan yang tidak betul mengikut kaedahnya. Tuan-tuan, seminggu saya buat tinjauan. Seminggu saya buat pembongkaran. Saya masuk sampai ke tempat dia orang buat kerja tu, tuan-tuan. Saya masuk, saya pijak sampai saya minta dia orang tarik laci. Bak sini saya nak tengok resit jualan. Saya tengok cara dia bunuh ayam. Bunuh lah juga, bukan sembelih. Dia sembelih dan dia matikan dalam apa? Air. Sampai nak hitam air tu, tuan-tuan. Saya kata, bak sini resit. Aku nak tengok engkau jual ayam ni kat mana? Sekolah menengah asrama penuh, tuan-tuan. Sekolah asrama penuh menerima ayam yang mati kerana lemas. Bukan mati kerana sembelih. Jadi, ini baru Selayang. Belum lagi Gombak. Belum lagi Hulu Langat, belum lagi Brickfields, belum lagi Jalan Silang, belum lagi Nilai, belum lagi Johor, belum lagi semua negeri ada parti-parti ni. Jadi inilah masa untuk kita nak bersihkan negara dari parti. Angkat senjata dan bagi. Okey. Betul. Nanti saya bila habis pasal PKP, saya akan cerita pengalaman saya dalam membuat pembongkaran. Korang akan dengar macam-macam cerita pasal pengalaman saya bongkarkan tentang isu dalam negara. Banyak sangat yang korang akan dapat tahu nanti. Banyak. Terus follow pencerita, support saya, banyak saya akan share pasal UPSR lah, pasal macam-macam. Sabar. Belum lagi masa yang sesuai. Sekarang musim PKP, musim COVID-19. Dengar dulu pasal COVID-19. Baik. Setuju tak untuk kita bersihkan negara kita daripada Bangla ni ataupun daripada parti-parti ni? Tapi masalahnya, kita juga yang perlukan mereka. Sebab orang kita malas. Orang kita tak nak kerja ataupun orang kita memilih kerja. Nak suruh buat kerja-kerja yang macam, kita kena setuju tau. Kita kena setuju yang parti ni rajin. Masalahnya, dan dia orang tak pilih kerja. Kerja yang dia orang buat tu adalah kerja yang kita ni tak mau buat. Itu masalah dia. Kan? Patah balik pada kita pula. Kita pula yang memilih. Kan? Baik. Okey, kita sambung. Okey, sebelum saya tutup kita punya live ni, saya buka dulu lagu sekali. Lagu tutup kita sambil saya baca komen. Boleh? Baru kita buat 2 in 1. Masa pun dah makin pendek ni. Saya buka lagu sambil kita layan komen-komen korang sebelum kita tutup kita punya live ni, tuan-tuan. Sebab boleh saya baca komen korang serentak dengan buka lagu. Okey. Baik, tuan-tuan. Macam biasa, lagu penutup kita lah, lagu apa? Siapa lagi? Kita punya ni kan, siapa lagi kan? Kita belanja dulu lagu apa. Okey? Baik. Alright. Sambil komen. Keep komen. Saya nak baca komen korang lepas ni. Sambil dengan lagu. Boleh? Alright. Dayang Rohana, wahai anak muda, jadilah anak muda 80-an, rajin kerja, tak pernah pilih kerja. Dari segala azabmu, ya Tuhanku, bimbinglah hamba-Mu dari segala berat ujianmu. Komen. Teko area Pasar Burung pun diorang juga yang jual batu semua diorang juga. Betul. Dadah diorang pegang.
Ketum pun diorang pegang lah. Ketum pun diorang pegang. Bangsa dan agama mereka rela. Alamak, nak lena dah ke Elwano? Ya Allah ya Tuhanku, rahmatilah mereka. wira-wira negara yang menggadaikan Bersihkan semua. Ya Allah ya Tuhanku, Muzik Nulis. Bersihkan semua dulu. Lepas tu baru masukkan YY perlu untuk setup kerjaan. Alright. Betul. Indon dan Bangla je kat Menara Orang KC dan Menara KL kata siap saya. Betul. Setuju. dengan azab siksamu. Adilami Lel. Betul tu, tempat saya pun pakai foreigner. Rajin tapi pengotor gila. Tu betul. Tu betul sangat Adilami. Betul. Warga PDRM yang bertugas di bawah Parti memberikan dapat mereka charge ni semangat mesti dan sebab ada sambil orang itu jaga. Tangkap mengingatkan orang mereka jaga tentang sekali. keperluan mereka sentiasa Itu betul. bersabar, Memang ada. berhemat, Memang ada jangan sedikit. cepat Memang hilang ada kawalan sedikit. diri, Saya tak emosi. nafikan. Memang ada atas sedikit cogan yang bawa kata masuk keramat ruang kita ni iaitu secara sila haram. iltizam, Haram. semangat dan juga Dan haram. roh pasukan polis khususnya di petugas kita di bawah itu sentiasa ditiup supaya kita melaksanakan tugas kita dengan jaya ni. Betul tu cikgu, ramai sangat makan rasuah tu yang diorang jadi king kat sana. Memang betul lah. Rasuah ni dengan orang kita mana boleh elak. Mana boleh nak elak, kan? Ya Allah ya Tuhanku, rahmatilah mereka wira-wira negara. Syahidah, pengalaman cerita boleh? Lepas PKP kita masuk bab pengalaman saya pula. Banyak pengalaman saya insyaAllah. Tapi bolehlah share sikit. Askar ada integriti cikgu tak rasuah. Elok lah tu diorang mati je. Askar Tabik spring anggota keselamatan. Polis pun okey. Wira-wira negara yang menggadaikan nyawa. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah mereka dari masa ke masa. Muhammad Yaakob, betul lah waktu-waktu PKP ni tak nampak sangat awan hitam. Awan hitam dia pergi mana ya? Awan hitam pergi mana? Mana pergi awan hitam ni? Yang Azab siksamu, ampunilah aku. Ya Tuhanku, lindungi hambamu dari segala mati sekarang kelas 4 dah kelas kepala. Cikgu, plasma apa cerita cikgu? Tak berjaya ke? Belum dapat diputuskan lagi dia punya kerjaan dia. Belum lagi. Masih lagi dalam peringkat kajian. Kalau dia nak pakai, boleh pakai pada yang pesakit yang high risk. Belum lagi ya. Berat ujianmu. Ini juga ujian dan ini juga satu proses pembersihan. Saya yakin ini pembersihan. Sebab dah nampak dah banyak pembersihan yang sedang berlaku. Baik tuan, sebelum kita tamatkan live kita pada malam ini tuan, seperti biasa tuan-tuan, kita minta korang keep komen 10 saat terakhir, komen yang apa saja. Sekali lagi saya beritahu Sekali lagi saya nak bagi tahu bahawa t-shirt masih lagi dijual. Siapa yang nak Need a t-shirt professional boleh website? dapatkan I dalam created one for our dalam startup saya punya using tajuk Wix. ni. Tajuk Let me live show ni you how I did it. ada dua. Yang pertama First, go to tajuk wix.com. untuk Our korang startup nak is constantly dapatkan evolving. join grup Telegram. Saya ada grup Telegram yang menempatkan semua bukan follower saya, follower Diary Wartawan Pencerita. Saya ni siapalah korang nak follow kan, sekadar wartawan haprak kan, wartawan cabuk. Cuma nak follow Diary Wartawan. Yang dalam tu ada ramai orang yang very positif, yang kongsikan macam-macam pasal COVID-19. Jadi boleh join Telegram tu, klik Telegram tu boleh join grup tu. And then, yang kedua, siapa nak beli baju masih lagi dibuka. Tapi saya harap janganlah duk tekan saya tanya bila nak sampai. Saya bukan postman. Saya bagi tahu dah post semuanya. Kalau lepas 3-4 hari lagi tak sampai, boleh PM saya lagi. Janganlah kesian saya nak jawab seorang-seorang. Tahu tak, sampaikan kilang pun kata cikgu penat, cikgu nak cari sampai 200 lebih tracking number nak bagi seorang-seorang. Sabar, tunggu sampai dulu. InsyaAllah barang sampai. Baik, tuan-tuan, last 10 second sebelum kita stop, boleh komen apa saja. Nak komen apa-apa yang hari ni tak best ke, hari ni bosan gila ke, hari ni mujulah tak ada technical problem, tapi kau boleh komen apa sahaja komen yang korang nak bagi kat saya. Saya suka komen-komen dari korang
yang terakhir ni, sebab saya baca 1000 terakhir ni. Baik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Share support dari wartawan pencerita, guys. Support. Hari ni tak ramai orang follow, tak ramai orang tengok, tak syok ah. Lepas ni kita buat seminggu sekali ya. Seminggu sekali baru syok. Kita buat seminggu sekali cukup lah kot, kan? Buat hari-hari orang bosan. Okay. Alright. 3 komen. Last 1000 komen saya memang akan baca. Korang nak kata apa pun katalah. Hari ni tak best ke, hampeh ke, tapi keep sharing lah. Sekali lagi, keep sharing live ni. Tolong jangan lupa share live ni sebelum korang stop. Share dulu sebelum korang stop. Dan kita jumpa lagi malam besok dengan pelbagai topik-topik. Esok saya akan buka pasal ekonomi tu. Kenapa pakar ekonomi sendiri tak setuju dengan apa yang MITI tengah buat. Esok saya akan kongsikan apa kata pakar ekonomi, iaitu Dr. Afzal Nizam. Okey, iaitu Ketua Analisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, dan apa yang berlaku kepada industri ataupun sektor minyak negara apabila kes minyak di Amerika menjunam ke bawah negatif. Bukan lagi murah, tapi bawah pada negatif. Baik, adakah Malaysia turut sama terkesan? Baik, berjumpa lagi besok tuan-tuan. Assalamualaikum dan salam pencerita. Okey, follow pencerita, support pencerita, dan jangan lupa bersama dengan semua platform anda pencerita. Terbaik.